Dia ketawa terbahak-bahak di hadapan semua orang dan menyuruhnya menghubungi sesiapa sahaja yang dia mahu. Dia akur, tetapi apabila dia mengetahui siapa yang menjawab di hujung talian, senyumannya mati, dan kesunyian yang menyelubungi bilik itu mengubah segalanya buat selama-lamanya. Kamu ada 5 menit untuk keluar dari bilik ini sebelum saya panggil pengawal keselamatan. Suara Dato' Razali bin Mansur memecah kesunyian bilik mesyuarat seperti bilah pisau. Dia bersandar di kerusinya, dengan tangan terbuka dan senyuman sinis yang langsung tidak ramah. Di meja panjang di hadapannya, 7 orang eksekutif memerhatikan kejadian itu tanpa bergerak walau seinci. Tiada seorang pun daripada mereka berani campur tangan. Tiada. Siti Maryam binti Abdullah berdiri di tengah-tengah bilik itu, memegang veil dengan kedua-dua tangannya. Dia tidak menggigil, tidak menangis. Tetapi sesiapa sahaja yang memandang matanya pada ketika itu akan tahu bahawa di dalam hatinya, setiap perkataan lelaki itu sedang merobek sesuatu yang dia bina bertahun-tahun lamanya. Dato' Razali, saya hanya perlukan 2 menit untuk menjelaskan. 2 menit? Dia menyampuk, ketawa terbahak-bahak, dan memandang para eksekutif seperti mengundang penonton ke persembahan. Tuan-tuan, puan-puan, kamu semua dengar ini? Pekerja sementara ini mahukan 2 menit masa saya. Masa saya? Kamu tahu berapa kos 1 menit, cik adik? Encik Hakim, pengarah undang-undang, berdeham di sudut meja. Dia sudah mengenali Dato' Razali bertahun-tahun dan tahu bahawa apabila dia mula begitu, tiada siapa yang dapat menghentikannya. Walaupun begitu, dia mencuba. Dato' Razali, mungkin kita boleh dengar apa yang... Dato' Razali memotong tanpa memandangnya. Apabila saya perlukan pendapat kamu tentang siapa yang layak bercakap dengan saya akan bertanya. Sehingga itu... Diam. Encik Hakim menundukkan pandangannya. Seluruh bilik menundukkan pandangan. Siti Maryam menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu dia sedang memijak medan ranjau. Dia tahu setiap saat di situ adalah risiko, tetapi dia juga tahu bahawa jika dia tidak bercakap sekarang, mungkin dia tidak akan mendapat peluang lain. Dia teringat anaknya, teringat ibunya, teringat semua malam yang dihabiskan tanpa tidur, mengkaji dokumen-dokumen itu di meja dapur sementara dunia tidur. Dia tidak sampai ke tahap itu untuk berundur. Dato' Razali, saya menemui ketidakselarasan serius dalam kontrak dengan kumpulan Jaya Abadi. Jika Dato' Razali menandatanganinya seperti sedia ada, syarikat boleh kehilangan. Boleh kehilangan. Dato' Razali bangkit serta-merta, kerusi berpusing ke belakang dengan kekuatan pergerakan itu. Seluruh bilik membeku. Dia bersandar di meja dan membongkokkan badannya ke arah Siti Maryam. Siapa kamu untuk memberitahu saya apa yang boleh atau tidak boleh saya rugi? Kamu ini apa di sini? Pekerja sementara pun belum disahkan jawatan lagi. Baru beberapa minggu masuk sini dah nak ajar pemilik syarikat berniaga. Encik Kamal pengarah kewangan tertawa kecil. Itu bukan ketawa jahat, tetapi kerana gugup. Tetapi itu cukup untuk Dato' Razali merasa disokong. Puan Salina, pengarah operasi, mengalihkan pandangannya ke tingkap, berpura-pura tidak berada di situ. Di hujung meja, Encik Kumar, pengarah komersial, berulang kali menekan penanya, satu-satunya bunyi selain suara Dato' Razali yang berani wujud di bilik itu. Nampak, Dato' Razali membuka tangannya dengan penuh kemenangan. Di sini semua orang tahu bagaimana perkara berfungsi, kecuali kamu, nampaknya. Seorang gadis yang datang untuk menyusun fail, mahu menyemak kontrak bernilai 80 juta rien. RM 80 juta rien? Kamu tahu pun tak apa maksud nombor itu. Siti Maryam merasakan wajahnya membahang, bukan kerana malu, tetapi kerana marah. Setiap sel dalam badannya menjerit untuk berpaling dan pergi, untuk menjaga sedikit maruah yang tinggal. Tetapi dia teringat suara anaknya pagi itu, sebelum keluar rumah. Ibu adalah orang yang paling berani di dunia. Adam tidak tahu apa sebenarnya kos keberanian, tetapi kata-kata itu adalah segala-galanya yang dia ada pada ketika itu. Saya tidak cuba menyemak apa-apa, Dato'. Dia mengekalkan suaranya tegas, walaupun jantungnya berdebar kencang. Saya membaca kontrak itu, kerana ia adalah sebahagian daripada tugas saya untuk menyusun dokumen sebelum menyerahkannya. Dan apabila saya membacanya, saya menyedari bahawa klausa penalti telah diterbalikkan. Jika ditandatangani seperti ini, siapa yang membayar denda pembatalan sekiranya berlaku penamatan kontrak bukanlah kumpulan Jaya Abadi, tetapi Amanah Dinamik Berhad. Kesunyian yang menyelubungi bilik itu berlangsung tepat 3 saat. 3 saat di mana maklumat itu tergantung di udara seperti bom tangan tanpa pin. Kemudian, Dato' Razali ketawa terbahak-bahak. Ketawa yang nyaring, memekakkan telinga,
Jenis yang membuat seseorang membaling kepala ke belakang dan mahu semua orang melihat bahwa dia sama sekali tidak bimbang, diterbalikkan. Dia mengulangi sambil bertepuk tangan. Gadis ini kata klausa itu diterbalikkan. Encik Hakim, kamu dengar ini? Kamu yang berpendidikan undang-undang, yang bertahun-tahun mengkaji kontrak, seorang pekerja sementara yang menyusun fail baru sahaja mengatakan kamu telah silap. Encik Hakim merasakan perutnya sejuk. Bukan kerana dia fikir ia mustahil, dia tahu kontrak itu telah digubal dengan tergesa-gesa. Tetapi kerana dia tidak memeriksa klausa yang disebut Siti Mariam, dan ini menakutkannya. Dia membuka mulut untuk bercakap, tetapi Datuk Razali sudah meneruskan. Datuk Razali, mungkin ada baiknya kita semak cepat. Encik Hakim mencuba sekali lagi, suaranya hampir tidak kedengaran. Ada baiknya? Datuk Razali berpaling kepadanya dengan mata yang menyala. Saya akan membuang masa saya kerana seorang pelatih berglori berpendapat dia tahu lebih banyak daripada seluruh jabatan undang-undang syarikat saya. Itu yang kamu cadangkan, Encik Hakim. Kerana jika ya, mungkin saya perlu memikirkan semula siapa yang sepatutnya duduk di kerusi ini. Encik Hakim menelan ludah dan tidak berkata apa-apa lagi. Ketakutan kehilangan pekerjaan sendiri lebih kuat daripada sebarang rasa keadilan. Siti Mariam mengetap bibirnya. Dia merasakan setiap pandangan dari meja itu membebani dirinya seperti batu. 7 orang eksekutif, semuanya dalam diam, semuanya menonton, sementara seorang lelaki menghancurkan kredibilitinya tanpa memeriksa sama ada dia betul. Rasanya seperti berada dalam gelanggang dengan tangan terikat. Kamu tahu apa yang saya fikir? Datuk Razali meneruskan. Kini berjalan mengelilingi meja, beraksi untuk penontonnya yang terpaku. Dia berjalan di belakang setiap kerusi seperti pemangsa yang menandakan wilayahnya. Saya rasa kamu melihat beberapa kertas. Tidak faham apa-apa kerana tiada kelayakan untuk memahami dan memutuskan untuk berpura-pura pandai untuk menarik perhatian seseorang. Mungkin mendapatkan jawatan tetap, siapa tahu, mungkin kenaikan gaji, orang macam ini. Kita lihat setiap hari, mahu naik pangkat menggunakan jalan pintas. Bukan begitu? Siti Mariam berkata, suaranya keluar lebih perlahan daripada yang dia mahu. Dia membenci dirinya kerana itu. Dia benci bahawa lelaki itu mempunyai kuasa untuk membuat suaranya mengecil. Tidak. Jadi, apa? Jelaskan kepada saya. Kerana saya ingin sekali faham, mengapa seseorang yang baru beberapa minggu di sini berpendapat dia boleh masuk ke bilik mesyuarat saya, mengganggu jadual saya dan mengatakan peguam saya telah silap. Dia berhenti tepat di hadapannya, terlalu dekat, sengaja menceroboh ruangnya, seperti ingin menunjukkan siapa yang berkuasa. Bayangannya menyelubungi Siti Mariam sepenuhnya. Datuk Razali, Siti Mariam berkata, kini memandang terus ke matanya. Dan ada sesuatu yang berbeza dalam pandangannya. Ketegasan yang tidak dijangkakan oleh Datuk Razali. Saya tahu Datuk tidak mengenali saya. Saya tahu bagi semua orang di sini saya hanya seorang pekerja sementara yang menyusun kertas, tetapi saya cuba menghalang Datuk daripada kehilangan sejumlah besar wang. Itu sahaja. Datuk Razali menelengkan kepalanya, berpura-pura berminat, seolah-olah memerhatikan seorang kanak-kanak bercerita rekaan. Alangkah indahnya, alangkah mulianya. Heroin kontrak. Hanya tinggal jubah sahaja. Beberapa ketawa kecil lagi di meja. Kali ini Encik Kamal dan Puan Salina. Encik Kumar berhenti mengklik penanya dan menggelengkan kepala, memandang ke lantai. Seorang eksekutif yang lebih muda, Cik Natasha dari Jabatan Pematuhan, menggenggam tangannya di bawah meja. Dia kelihatan tidak selesa, tetapi tidak membuka mulut. Tiada siapa yang membuka mulut. Siti Mariam menelan gumpalan di kerongkongnya. Dia tidak akan menangis di situ, dia tidak akan memberinya hadiah itu. Dia menarik nafas perlahan melalui hidung, mengira hingga 3. Jika Datuk tidak mahu mendengar, katanya, melangkah ke belakang, saya hormati. Tetapi saya akan merekodkan secara rasmi bahawa saya telah memberi amaran tentang masalah itu. Ekspresi Datuk Razali berubah. Keseronokan hilang dari wajahnya dan digantikan dengan sesuatu yang lebih dingin, lebih terancang, seperti ular, yang baru sahaja memutuskan untuk menyerang. Merekodkan? Kamu akan merekodkan? Dia mengulangi, suaranya menurun satu nada. Merekodkan di mana? Untuk siapa? Kamu fikir ada orang di sini akan mengambil serius rekod yang dibuat oleh pekerja sementara terhadap Presiden Syarikat? Dia berpaling kepada para eksekutif, membuka tangannya seperti juru acara sarkas. Ada sesiapa di sini akan mengambil serius ini? Senyap. Kepala tertunduk. Tiada siapa yang menjawab. Tiada siapa yang perlu. Jawapannya terletak pada kesunyian pengecut setiap seorang daripada mereka.
Cik Natasha menutup matanya seketika, seolah-olah malu dengan dirinya sendiri. Datuk Razali kembali memandang Siti Mariam kini dengan senyuman yang hampir menyedihkan. Hampir. Dengar, saya akan berikan kamu nasihat percuma ya. Kerana saya murah hati. Dia berhenti seketika secara dramatik, memandang meja seperti menunggu tepukan. Baliklah ke tempat kamu, susun fail kamu cantik-cantik, dan lupakan bahawa mesyuarat ini pernah wujud. Kerana jika kamu berkeras dengan cerita merekod ini, satu-satunya perkara yang akan kamu berjaya rekod adalah pemecatan kamu. Dan kemudian, Cik Adik, semoga berjaya mencari pekerjaan lain dengan pemecatan atas alasan tidak patuh dalam resume kamu. Siti Mariam merasakan kakinya lemah. Bukan kerana takut kehilangan pekerjaan walaupun itu juga menghantuinya, tetapi kerana di bilik itu, di hadapan semua wajah yang mengelak dia benar-benar keseorangan. Tiada siapa yang akan mempertahankannya. Tiada siapa yang akan mengiktiraf bahawa dia mungkin betul. Dia tidak kelihatan, dia bukan sesiapa. Dia teringat hari dia menerima pekerjaan itu. Mak Cik Aminah, ibunya, memegang tangannya di dapur dan berkata, "Nak, tiada pekerjaan yang boleh mengambil siapa diri kamu. Kamu masuk, lakukan apa yang perlu dilakukan dan keluar dengan kepala tegak." Sentiasa dengan kepala tegak, Siti Mariam meluruskan badannya, berpaling dan mula berjalan menuju ke pintu. Setiap langkah terasa berat seperti plumbum. Dia dapat merasakan pandangan lega para eksekutif. Lega kerana persembahan sudah berakhir, kerana mereka tidak diselamatkan, kerana mereka boleh kembali kepada keselamatan pengecut yang selesa. Apabila tangannya menyentuh tombol pintu, Datuk Razali melemparkan ayat yang tidak sepatutnya dia ucapkan. Ayat yang akan mengubah segalanya. "Hei," dia menjerit, suaranya bergema di dinding kaca. "Jika kamu rasa kamu betul, hubungi sesiapa sahaja yang kamu mahu. Hubungi Perdana Menteri pun kalau mahu. Hubungi Tuhan pun kalau ada nombornya. Kerana di sini, Cik Adik, satu-satunya orang yang membuat keputusan adalah saya." Ketawa yang menyusul memenuhi seluruh bilik. Datuk Razali ketawa. Encik Kamal ketawa. Puan Salina menutup mulutnya untuk menyembunyikan ketawa. Encik Kumar tidak ketawa, tetapi juga tidak berkata apa-apa. Cik Natasha menggenggam tangannya begitu erat sehingga kukunya meninggalkan bekas di tapak tangannya. Seluruh bilik adalah pentas dan Datuk Razali bin Mansor adalah pelakon utama dalam sebuah lakonan yang dia sangka dia kuasai. Siti Mariam berhenti, tangannya masih di tombol pintu, seluruh badannya kaku. Dia berdiri di situ tanpa bergerak selama beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam. Ketawa itu terus bergema di belakangnya, seperti runut bunyi yang kejam. Dan kemudian, perlahan-lahan dia berpaling. Dia tidak menangis, dia tidak menggigil. Sesuatu telah berubah dalam pandangannya. Itu bukan kemarahan, bukan penghinaan. Itu adalah keputusan, kepastian yang senyap dan tidak tergoyahkan, yang hanya wujud pada seseorang yang telah kehilangan segala-galanya sekurang-kurangnya sekali dalam hidup, dan belajar bahawa dia tidak mempunyai apa-apa lagi untuk kehilangan. "Datuk betul," katanya. Suaranya tenang, luar biasa tenang. "Saya akan hubungi." Ketawa itu reda sedikit. Datuk Razali mengangkat keningnya dengan nada geli hati. "Nak hubungi siapa? Kesatuan Pekerja? Berita TV3? Wali Bandar?" "Tidak." Siti Mariam menjawab sambil mengeluarkan telefon bimbitnya dari poket. Seseorang yang Datuk kenal sangat baik. Datuk Razali ketawa sekali lagi. Tetapi kini ketawa itu mempunyai nada yang berbeza, keraguan, secebis keraguan yang dia hancurkan sebelum sesiapa pun menyadari. "Pergilah, hubungi." Dia membuat isyarat besar dengan tangannya, seperti memberikan kebenaran kepada seorang kanak-kanak. "Saya mahu lihat ini. Semua orang di sini mahu lihat ini, bukan, tuan-tuan?" Beberapa senyuman terpaksa di meja. Para eksekutif fikir ia hanyalah satu lagi babak dalam pertunjukan, satu lagi tindakan penghinaan. Siti Mariam membuka kunci telefon bimbitnya, membuka kenalan, mencari nombor itu, dan melakukan sesuatu yang tidak dijangka oleh sesiapa. Dia meletakkan panggilan pada pembesar suara. Bunyi telefon mendail memenuhi seluruh bilik. Setiap nada dering bergema di dinding kaca seperti degupan jantung. Satu nada. Datuk Razali menyilangkan tangannya, tersenyum, menunggu saat dia akan dimalukan. Dua nada. Para eksekutif bertukar pandangan gugup antara satu sama lain. Encik Hakim menggenggam penanya begitu erat sehingga jari-jarinya putih. Tiga nada. Encik Kamal meletakkan tangannya di meja, seolah-olah bersedia untuk sesuatu yang dia tidak tahu namanya. Empat nada. Cik Natasha menahan nafas tanpa disedari. Lima nada. Dan kemudian seseorang menjawab, "Hello?"
Suara yang keluar dari telepon bimbit itu membuat Datuk Razali bin Mansor membeku. Senyumannya mati serta-merta, seolah-olah seseorang telah menarik topengnya dengan tangan. Warna hilang dari wajahnya. Tangannya jatuh ke sisi badannya. Mulutnya ternganga, tetapi tiada bunyi keluar. Dia mengenali suara itu, mengenali seperti dia mengenali suara orang yang berkuasa ke atasnya. Ia adalah suara yang dia dengar setiap kali dia menghadiri mesyuarat lembaga pengarah. Suara yang menandatangani cek yang membiayai syarikat. Suara orang yang benar-benar berkuasa di amanah dinamik berhad. Pemilik di atas pemilik. Para eksekutif juga mengenali. Satu persatu wajah mereka berubah. Senyuman Encik Kamal hilang. Puan Salina memegang dadanya. Encik Kumar berhenti bernafas. Encik Hakim menjatuhkan penanya yang bergolek di meja dan jatuh ke lantai. Tiada siapa yang bergerak untuk mengambilnya. Siti Mariam memandang terus ke mata Datuk Razali, mata yang sama yang beberapa minit sebelum itu penuh dengan penghinaan, dan berkata, dengan kejelasan mutlak yang memotong udara seperti kristal, "Selamat petang, ini Siti Mariam binti Abdullah. Saya perlu bercakap dengan Tan Sri tentang kontrak yang akan ditandatangani dengan kumpulan Jaya Abadi. Ada kesilapan serius dalam klausa penalti, dan Presiden Syarikat enggan mendengar." Kesunyian yang menyelubungi bilik itu bukan lagi kesunyian orang yang menonton persembahan. Ia bukan kesunyian geli hati seperti sebelum ini, maupun kesunyian pengecut orang yang bersembunyi. Ia adalah kesunyian orang yang menyadari bahwa dia baru sahaja menyaksikan permulaan gempa bumi. Datuk Razali bin Mansor, buat pertama kali sejak Siti Mariam mengingatinya, langsung tidak mempunyai apa-apa untuk dikatakan. Bibirnya bergerak, tetapi tiada perkataan keluar. Para eksekutif terpaku. Encik Kamal memandang meja seolah-olah mahu ditelan olehnya. Puan Salina ternganga. Encik Kumar kelihatan telah menua sedekat dalam 30 saat. Dan di hujung talian, suara itu bertanya dengan tegas dan tenang. Kesilapan serius. Beritahu saya segala-galanya secara terperinci dan saya tidak mahu sesiapa pun di sana menyampuk kamu. Siti Mariam menarik nafas dalam-dalam, merasakan jantungnya berdegup kencang, dan mula bercakap perkataan demi perkataan, klausa demi klausa, dengan ketepatan seseorang yang tidak berada di situ secara kebetulan. Dan pada ketika itu, semua orang di bilik itu memahami satu perkara. Wanita yang mereka layan seperti tidak kelihatan selama berminggu-minggu. Wanita yang menyusun fail dan menundukkan kepala apabila bos berlalu. Wanita yang tiada siapa sudi mengenali. Dia baru sahaja menjadi orang yang paling penting di seluruh bangunan itu. Datuk Razali jatuh terduduk di kerusinya, kakinya lemah. Dia memandang telepon bimbit di tangan Siti Mariam, seolah-olah ia adalah senjata yang diacukan kepadanya. Lelaki yang menguasai segalanya, yang mengawal segalanya, yang menghina sesiapa sahaja yang dia mahu, tiba-tiba tidak mengawal apa-apa lagi. Tetapi tiada siapa di situ, sama sekali tiada siapa. Tahu siapa Siti Mariam binti Abdullah sebenarnya, atau dari mana dia datang, atau apa yang dia hilang untuk sampai ke tahap itu, atau harga yang dia bayar untuk berdiri pada ketika itu. Memegang telepon bimbit itu dengan tangan yang mantap. Sementara suara di hujung talian mula bertanya soalan yang akan membuat Datuk Razali bin Mansor kehilangan lebih daripada sekadar kontrak. Dan apabila kebenaran terungkap, kebenaran yang lengkap, menyeluruh, memusnahkan, tiada siapa di syarikat itu akan sama lagi. Kerana cerita ini bukan tentang kontrak, ia tentang hari di mana seorang lelaki yang menyangka dia menguasai segalanya, menemui bahwa orang yang paling berkuasa di bilik itu adalah orang yang dia cuba musnahkan. Suara di hujung talian tidak perlu menjerit, tidak perlu mengancam. Cukuplah satu ayat untuk dunia Datuk Razali bin Mansor mula runtuh. Datuk Razali, letakkan panggilan ini dalam mod pribadi sekarang. Itu adalah arahan, bukan permintaan. Dan Datuk Razali akur seperti seorang kanak-kanak yang baru sahaja ditangkap melakukan kesalahan. Dengan tangan menggigil, dia memberi isyarat kepada Siti Mariam untuk mematikan pembesar suara. Dia tidak bergerak. Dia berdiri kaku. Dengan telepon bimbit terhulur, memandangnya dengan ketenangan yang membuat semua orang di bilik itu lebih gugup. Siti Mariam, suara itu menyambung. Boleh kamu jelaskan kepada saya dengan tepat apa yang kamu temui? Dan dia menjelaskan, dengan kejelasan bedah siasat yang tidak dijangka oleh sesiapa di bilik itu daripada seseorang yang menyusun fail. Dia bercakap tentang klausa 14.3 TR dalam kontrak, tentang penyongsangan kutub tanggung jawab, tentang kesan keuangan yang akan dibawa oleh penandatanganan itu. Dia menggunakan istilah undang-undang dengan semula jadi. Dia memetik artikel undang-undang komersial tanpa merujuk sebarang kertas. Dengan setiap ayat, wajah Encik Hakim menjadi lebih pucat.
Kerana dia menyedari bahwa dia tidak mereka-reka apa-apa. Dia betul. Sepenuhnya betul. Apabila Siti Mariam selesai, kesunyian berlangsung selama 6 saat penuh. 6 saat di mana tiada siapa yang bernafas. Dato' Razali, suara itu akhirnya berkata, "Kamu memberitahu saya bahwa kamu akan menandatangani kontrak bernilai 80 juta rika dengan klausa penalti yang diterbalikkan, yang bukannya melindungi syarikat, akan mendedahkan kita kepada denda yang boleh memusnahkan kita." Dato' Razali membuka mulut, tetapi apa yang keluar adalah gagap. "Saya, Jabatan Undang-Undang telah menyemak." Encik Hakim menjamin bahwa, Encik Hakim menjamin, suara itu mengulangi, "Kalau begitu, berikan telefon kepada Encik Hakim." Encik Hakim merasakan darah meninggalkan wajahnya. Semua mata di meja beralih kepadanya. Encik Kamal menarik kerusinya sedikit ke belakang, seolah-olah tidak mahu berada berhampiran bangunan yang akan runtuh. Puan Salina memandang cincin perkahwinannya, memutarkannya di jari dengan gugup. Cik Natasha, buat pertama kali, mengangkat matanya dan memandang Siti Mariam dengan sesuatu yang kelihatan seperti kekaguman. "Encik Hakim, saya sedang menunggu." Suara itu mendesak. Encik Hakim berdiri dengan kaki yang goyah, berjalan ke telepon bimbit di tangan Siti Mariam dan dengan suara yang tergagap-gagap berkata, "Ya, Tan Sri, ada apa?" Apa yang berlaku seterusnya adalah 3 minit terpanjang dalam kerjaya Encik Hakim. Suara itu bertanya soalan yang dia tidak dapat jawab, meminta butiran yang dia tidak ada, mempersoalkan tarikh akhir yang dia tidak semak. Dan dengan setiap jawaban kosong, setiap saya perlu mengesahkan, setiap saya tidak mempunyai maklumat ini sekarang, beban di bahunya meningkat seperti simen basah. Apabila panggilan akhirnya berakhir dengan arahan yang tegas, "Tiada siapa yang menandatangani apa-apa sehingga saya sampai di sana secara pribadi. Tiada siapa." Telepon bimbit itu kembali ke tangan Siti Mariam dan bilik mesyuarat itu kelihatan seperti medan perang selepas letupan. Dato' Razali duduk, tetapi kelihatan lebih kecil. Bahunya terkulai, pandangannya hilang di suatu titik di meja. Lelaki yang beberapa menit sebelum itu ketawa terbahak-bahak dan menyuruh semua orang diam kini adalah yang paling senyap. Siti Mariam menyimpan telepon bimbitnya di dalam poket. Tidak tersenyum, tidak membuat sebarang komen, tidak memandang Dato' Razali dengan dendam atau kepuasan, dia hanya mengambil fail yang dibawanya, fail yang sama yang tiada siapa mahu melihatnya, dan meletakkannya di tengah-tengah meja. "Analisis lengkap ada di sini," katanya. Dengan suara yang sama tegas seperti di awal, klausa demi klausa, dengan pembetulan yang diperlukan, dan keluar dari bilik, tanpa menutup pintu, tanpa menoleh ke belakang. Tumitnya di lantai marmar adalah satu-satunya bunyi dan bergema seperti jam, mengira masa bom. Dari dalam, kekecohan bermula. Semua orang bercakap serentak. Encik Kamal bertanya, "Siapa wanita itu?" Encik Kumar ingin tahu bagaimana dia mempunyai nombor itu. Puan Salina sudah menghubungi HR, meminta rekod lengkap Siti Mariam. Cik Natasha membelek fail yang ditinggalkan di meja, dan dengan setiap halaman yang dibalikkan, matanya semakin membulat. "Tuan-tuan, puan-puan," Cik Natasha berkata, meninggikan suaranya buat kali pertama dalam mesyuarat itu. "Kamu semua perlu lihat ini." Semua orang mendekat. Fail itu mengandungi bukan sahaja analisis klausa yang diterbalikkan, tetapi pemetaan risiko lengkap seluruh kontrak. Setiap titik lemah dikenal pasti, setiap penyelesaian dicadangkan, setiap rujukan undang-undang dipetik dengan tepat. Ia adalah kerja yang akan mengambil masa berminggu-minggu untuk dihasilkan oleh pasukan undang-undang yang berpengalaman dan Siti Mariam telah melakukannya sendiri. "Ini kerja peguam kanan," Encik Hakim berbisik, membelek halaman-halaman itu dengan tangan yang masih menggigil. "Tidak, ini kerja seseorang yang lebih daripada peguam kanan." "Siapa wanita ini?" Dato' Razali tidak berkata apa-apa. Dia terus duduk, memandang ke dalam kekosongan, tetapi di dalam hatinya, soalan yang sangat berbeza berlegar-legar di kepalanya. Bagaimana seorang pekerja sementara yang dia layan, sebagai tidak kelihatan mempunyai nombor pribadi orang paling berkuasa di syarikat itu? Bukan nombor pejabat, bukan sambungan setiausaha, nombor pribadi, nombor yang bahkan dia, Dato' Razali, Presiden Eksekutif, tidak dapat dial tanpa membuat temu janji terlebih dahulu. Dato' Razali, Puan Salina mendekat dengan telepon bimbit di tangannya. "Saya hubungi HR. Rekod Siti Mariam pelik." "Pelik macam mana?" "Terlalu ringkas. Nama, alamat, data asas, tanpa sejarah profesional terperinci, tanpa rujukan, tanpa apa-apa. Seolah-olah seseorang telah memadamkan segala-galanya dengan sengaja, atau seolah-olah dia tidak mahu sesiapa tahu siapa dia." Cik Natasha menyambung,
masih membongkok di atas fail. Datuk Razali akhirnya mengangkat matanya dan buat pertama kali pada hari itu. Tiada kesombongan di dalamnya, tiada ejekan mahupun keunggulan. Ada sesuatu yang tiada siapa di bilik itu pernah lihat di wajahnya. Ketakutan. Sementara itu, 3 tingkat di bawah, Siti Mariam berjalan melalui tempat letak kereta menuju ke perhentian bas. Jantungnya masih berdegup kencang, tangannya masih kebas, tetapi dia tidak menyesal. Dia telah melakukan apa yang perlu dilakukan. Apabila dia sampai di perhentian, dia mengeluarkan telepon bimbitnya dan menghubungi rumah. "Mak, saya dah nak balik kerja. Semua baik ke, nak? Suara kamu pelik." "Semua baik ke? Cium Adam untuk saya." Cakap ibu dah nak balik. "Dia ada di sebelah ni, tanya ibu ada bawa buku yang dia minta tak?" Siti Mariam tersenyum buat kali pertama pada hari itu. Senyuman yang letih, penuh dengan segala yang dia telah telan di bilik itu. "Ada, Mak," cakap ibu bawa. Dia menutup telepon dan memandang ke langit. Hari sudah gelap. Bas akan mengambil masa lebih dari sejam untuk sampai ke kawasan kejiranan di mana dia tinggal bersama ibu dan anaknya di sebuah pangsamuri kecil yang boleh muat seluruh bilik mesyuarat Datuk Razali bin Mansor. Tetapi di dalam bas itu, duduk di tingkap, dengan pantulannya bercampur dengan lampu-lampu bandar yang melintas di luar, Siti Mariam binti Abdullah membawa rahsia yang bernilai lebih daripada segala-galanya yang Datuk Razali bin Mansor ada. Rahsia tentang siapa dia sebenarnya. Rahsia tentang mengapa dia menerima pekerjaan itu, dan rahsia tentang orang di hujung talian. Seseorang yang bukan hanya pemilik syarikat, tetapi seseorang yang berhutang kepadanya sesuatu yang tidak dapat dibayar oleh wang di dunia. Dan apabila hutang itu terungkap, Datuk Razali bin Mansor akan mendapati bahawa kontrak itu adalah masalah paling kecilnya. Pangsamuri itu terletak di tingkat atas sebuah bangunan tanpa lift, di sebuah kawasan kejiranan di mana bunyi bas bercampur dengan bunyi televisyen yang terpasang di rumah jiran. Ia kecil, 2 bilik, sebuah dapur yang berfungsi sebagai ruang makan dan bilik air dengan pancuran mandian yang kadang-kadang memutuskan sendiri bahawa malam itu hanya akan ada air sejuk. Tetapi apabila Siti Mariam membuka pintu dan melihat Adam berlari ke arahnya, dengan tangan terbuka dan senyuman yang menerangi seluruh koridor, tiada apa-apa lagi yang penting. Tiada. Ibu bawa buku. Dia membongkok, memeluk anaknya dengan erat, dan mengeluarkan dari bagnya sebuah buku tentang sistem surya yang dia beli di gerai berhampiran perhentian bas. Ia berharga sama seperti wang makan tengah harinya esok, tetapi kilauan di mata Adam tidak ternilai di alam semesta. "Ibu tahu tak mushtari ada lebih dari 90 bulan?" Dia segera berkata sambil membelek halaman-halaman itu seolah-olah setiap satu mengandungi harta karun. 90 bulan. Bayangkan langit di sana pada waktu malam. Siti Mariam menjawab sambil menanggalkan kasutnya dan merasakan kelegaan di kakinya yang sakit dari dapur. Makcik Aminah muncul mengeringkan tangannya dengan tuala dapur. Cukuplah satu pandangan sahaja. Dan ibu itu tahu sesuatu telah berlaku. "Adam, pergi baca buku kamu di bilik, sayang. Ibu dan nenek nak berbual sikit." Budak lelaki itu melompat-lompat keluar, sama sekali tidak menyedari beban yang dipikul oleh ibunya. Apabila pintu bilik ditutup, Makcik Aminah menarik kerusi dan duduk di hadapan anaknya. "Cakaplah." Siti Mariam cuba tersenyum, tetapi tidak dapat. Perisai yang dia pakai sepanjang hari di bilik mesyuarat, di koridor, di dalam bas, akhirnya retak. Dan apabila ia retak, ia runtuh. Air mata mengalir tanpa amaran, senyap pada mulanya. Kemudian dengan esakan yang dia cuba redakan dengan tangannya di mulut agar Adam tidak mendengar. Makcik Aminah tidak berkata apa-apa. Hanya bangun, menarik kerusi ke sisi anaknya, dan memeluknya seolah-olah dia masih seorang gadis kecil yang jatuh di taman permainan. "Dia menghina saya, Mak." Siti Mariam berbisik di antara esakannya. Di hadapan semua orang, dia mentertawakan saya. Memanggil saya pelatih berglori. Mengatakan saya tidak faham apa-apa dan tiada siapa. Tiada siapa yang berkata sepatah pun. Makcik Aminah menguatkan pelukannya. Dia merasakan tubuh anaknya menggigil di badannya. Dan pada ketika itu, wanita yang kelihatan rapuh di mata dunia adalah orang yang paling kuat di pangsamuri itu. Kerana menanggung kesakitan seorang anak adalah beban yang paling kejam yang ada. Dan walaupun begitu kamu tetap berdiri, Makcik Aminah berkata, suaranya tegas seperti batu. Walaupun begitu kamu tidak menundukkan kepala. Hampir tunduk, Mak. Hampir tidak dikira, Nak. Hampir bukan kata kerja. Kamu tetap berdiri. Kamu bercakap. Kamu menghubungi. Itu yang penting. Siti Mariam menyeka matanya dan memandang ibunya. Bagaimana jika saya kehilangan pekerjaan ini?
Bagaimana jika esok saya sampai di sana dan ada surat pemecatan di meja saya? Makcik Aminah memegang wajah anaknya dengan kedua-dua tangannya. Kalau begitu kita lakukan apa yang selalu kita lakukan. Bangun, bersihkan diri dan cari jalan lain. Tetapi kamu tidak akan pernah, dengar baik-baik, tidak akan pernah menyesal karena melakukan perkara yang betul. Penyesalan adalah untuk orang yang berdiam diri. Siti Maryam memegang tangan ibunya dan mereka kekal begitu, dalam diam untuk masa yang lama. Di dapur yang ringkas, dengan bunyi kipas lama berpusing di sudut dan bau kuih jagung yang Makcik Aminah telah tinggalkan di atas dapur, dunia di luar. Dengan kontrak jutaan ringgit dan bilik mesyuarat berdinding kaca, kelihatan seperti milik planet lain. Malam itu, Siti Maryam pergi ke bilik Adam. Budak lelaki itu sudah tidur dengan buku terbuka di dadanya dan mulutnya ternganga sedikit. Dia mengambil buku itu dengan berhati-hati, menyelimuti anaknya, dan duduk di tepi katil, memandangnya. Saya akan berjaya, anakku, dia berbisik. Saya berjanji akan memberikan kamu kehidupan yang lebih baik dan saya akan tunaikan, walau apapun kosnya. Sebelum tidur, Siti Maryam membuka laci almari di bilik tidurnya. Di bawah timbunan pakaian yang dilipat ada sebuah kotak. Di dalam kotak itu, dokumen, diploma, sijil, surat-surat, seluruh dunia yang dia sembunyikan, dibungkus, dikunci. Kehidupan yang dia perlu kuburkan untuk bertahan hidup. Dia mengambil salah satu dokumen dan melalukan jari-jarinya di atas kertas. Matanya penuh dengan air sekali lagi, tetapi kali ini bukan air mata kesakitan, tetapi kerinduan. Kerinduan terhadap siapa dia dahulu, siapa yang dia boleh teruskan jika hidupnya tidak berubah. Dia menyimpan semuanya kembali, menutup laci dan tidur dengan kepastian bahwa keesokan harinya akan mengubah segalanya dan ia berubah. Keesokan paginya, apabila Siti Maryam tiba di bangunan amanah dinamik Berhad, dia menyadari sesuatu yang berbeza. Pengawal keselamatan di kaunter, yang biasanya tidak memandangnya pun, mengangkat kepalanya dan menyapanya dengan namanya. Di kaunter penyambut tetamu yang tidak pernah mengucapkan selamat pagi, menawarkan kopi. Di dalam lift, dua orang kaki tangan yang tidak pernah dilihatnya menjauhkan diri untuk memberi ruang, seolah-olah dia tiba-tiba menduduki lebih banyak ruang di dunia. Berita itu telah tersebar. Bukan butirannya, itu masih rahasia bilik mesyuarat. Tetapi intipatinya, semua orang tahu sesuatu yang besar telah berlaku, bahwa pekerja sementara dari Arkib telah bersemuka dengan Dato' Razali bin Mansor, dan bahwa seseorang yang sangat berkuasa telah menjawab panggilan yang tidak dijangka oleh sesiapa. Apabila pintu lift terbuka di tingkat pengurusan, Siti Maryam mendapati Cik Natasha sedang menunggunya. Siti Maryam, saya perlu bercakap dengan kamu sekarang. Cik Natasha membawanya ke sebuah bilik terpencil di hujung koridor. Dia menutup pintu, melihat ke kiri dan kanan, seperti memastikan tiada siapa yang mendengar, dan berkata, pemilik syarikat ada di sini. Dia tiba pagi tadi, sebelum semua orang. Dia berkurung di bilik lembaga pengarah bersama Dato' Razali dan Encik Hakim selama lebih dari sejam. Siti Maryam tidak menunjukkan rasa terkejut, tetapi jantungnya berdegup kencang. Dan ada lagi, Cik Natasha menyambung sambil merendahkan suaranya. Sebelum masuk mesyuarat, dia meminta HR untuk menyediakan semua dokumentasi tentang kamu, semua. Rekod kemasukan, kontrak sementara, penilaian, semuanya. Dan apa yang mereka temui? Tiada apa-apa. Rekod kamu hampir kosong, Siti Maryam. Tiada sejarah profesional, tiada rujukan, tiada pendidikan akademik yang direkodkan, seolah-olah kamu muncul dari tiada. Siti Maryam tidak menjawab. Siapa kamu? Cik Natasha bertanya tanpa berkias. Matanya tidak menghakimi, tetapi mempunyai rasa ingin tahu yang tulen. Saya melihat file yang kamu tinggalkan di meja semalam. Itu bukan kerja seseorang yang menyusun file. Itu adalah kerja seseorang yang memahami undang-undang korporat lebih daripada sesiapapun di bangunan ini, termasuk Encik Hakim. Siti Maryam memandang Cik Natasha untuk seketika yang lama. Dia melihat sesuatu padanya yang tidak pernah dilihatnya pada sesiapapun di syarikat itu. Keikhlasan. Cik Natasha adalah satu-satunya orang di bilik mesyuarat yang tidak ketawa, satu-satunya yang kelihatan tidak selesa dengan penghinaan itu, dan kini adalah satu-satunya yang berada di hadapannya, bertanya soalan yang betul. Natasha, saya hargai keprihatinan kamu, sungguh, tetapi saya tidak boleh memberitahu kamu sekarang. Bukan karena saya tidak mempercayai kamu, tetapi karena belum masanya. Bila masanya, sebelum Siti Maryam sempat menjawab, pintu bilik terbuka. Cik Marina Karim, setiausaha eksekutif yang tidak pernah dilihat sesiapa sehingga kini karena dia bekerja secara eksklusif untuk pemilik syarikat, muncul dengan ekspresi serius.
Siti Maryam binti Abdullah. Saya, Tan Sri Faizal bin Abdullah, ingin berjumpa dengan kamu di bilik lembaga pengarah sekarang. Cik Natasha ternganga. Tan Sri Faizal bin Abdullah adalah pengasas amanah dinamik Berhad, lelaki yang membina empayar dari kosong. Nama yang muncul di surat khabar, di forum perniagaan, dalam senarai orang paling berpengaruh di negara ini. Lelaki yang tidak pernah dilihat sesiapa secara pribadi selama bertahun-tahun karena dia beroperasi di belakang tabir, seperti bayangan yang mengawal segala-galanya tanpa dilihat. Dan dia ingin bercakap dengan pekerja sementara dari Arkib. Siti Maryam berdiri, membetulkan posturnya, dan mengikut Cik Marina menyusuri koridor. Setiap langkah bergema di lantai yang senyap. Kaki tangan yang berada di meja berhenti menaip, berhenti bercakap di telepon, berhenti bernafas. Semua orang memandang Siti Maryam berjalan menuju ke bilik lembaga pengarah, seolah-olah menonton seseorang memasuki arena. Apabila dia sampai di pintu, Cik Marina membukanya dan memberi isyarat kepadanya untuk masuk. Bilik lembaga pengarah adalah 2 kali ganda saiz bilik mesyuarat. Meja besar, kerusi kulit, dinding ditutup dengan lukisan dan anugerah. Dato' Razali duduk di salah satu hujung dengan rupa orang yang tidak tidur semalaman. Encik Hakim berada di sebelahnya dengan sebuah fail di tangan dan lingkaran hitam di bawah mata. Kedua-duanya kelihatan lebih kecil daripada hari sebelumnya, jauh lebih kecil. Dan di hujung meja, membelakangi tingkap yang menunjukkan seluruh bandar di kakinya, adalah Tan Sri Faizal bin Abdullah. Dia lebih tua daripada yang disarankan oleh suara di telepon. Rambutnya putih sepenuhnya, tangannya besar dan berparut oleh masa, dan pandangannya kelihatan menembusi orang seolah-olah membaca setiap kebenaran yang mereka cuba sembunyikan. Apabila Siti Maryam masuk, Tan Sri Faizal berdiri. Dato' Razali dan Encik Hakim tidak berdiri, bukan kerana tidak sopan, tetapi kerana mereka terlalu lumpuh untuk bergerak. Tan Sri Faizal berjalan ke arah Siti Maryam perlahan-lahan, setiap langkah membawa beban yang tiada siapa di bilik itu faham. Dan kemudian dia berhenti di hadapannya. Kesunyian adalah mutlak. Dato' Razali memerhatikan tanpa memahami. Encik Hakim menahan nafasnya. Cik Marina di pintu memegang tangannya ke mulut. Kerana Tan Sri Faizal bin Abdullah, orang yang paling berkuasa di syarikat itu, pengasas sebuah empayar, nama yang membuat mana-mana eksekutif menggigil, matanya penuh dengan air mata. Saya berjanji, katanya. Suaranya tersekat, memandang Siti Maryam seolah-olah dia adalah satu-satunya orang di dunia. Saya berjanji bahwa saya tidak akan membiarkan sesiapa pun memijak kamu lagi. Dan Siti Maryam, yang tidak menangis di bilik mesyuarat, yang tidak menangis di koridor, yang tidak menangis di dalam bas, yang menahan setiap air mata seperti orang yang menahan empangan dengan tangannya sendiri, merasakan empangan itu pecah. Dato' Razali memandang dari Tan Sri Faizal ke Siti Maryam, dari Siti Maryam ke Tan Sri Faizal, dan akhirnya memahami bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang wanita yang dia hina. Tetapi apa yang dia masih tidak faham, apa yang tiada siapa di situ faham, adalah mengapa orang yang paling berkuasa di negara itu menangis di hadapan seorang pekerja sementara yang menyusun fail. Jawaban itu akan datang kemudian. Dan apabila ia datang, ia akan memusnahkan segala yang Dato' Razali bin Mansur percayai tentang kuasa, tentang kawalan, dan tentang siapa yang benar-benar layak berada di puncak. Dato' Razali tidak bergerak. Matanya beralih dari Tan Sri Faizal ke Siti Maryam. Dari Siti Maryam ke Tan Sri Faizal, cuba menyusun kepingan teka-teki yang dia tidak tahu pun wujud. Encik Hakim memegang penanya di udara, terlupa sepenuhnya. Cik Marina masih berdiri di pintu, menyilangkan tangannya di dada, seolah-olah menyaksikan sesuatu yang suci. Tan Sri Faizal bin Abdullah memegang tangan Siti Maryam di antara tangannya. Tangannya menggigil, tangannya tidak. Duduk, sila. Dia meminta, menarik kerusi di sebelahnya. Bukan di seberang meja, bukan di sudut, tetapi di sebelah, seperti sama taraf. Siti Maryam, duduk. Tan Sri Faizal kembali ke hujung meja. Tetapi sebelum duduk, dia memandang Dato' Razali dengan ekspresi yang akan membuat mana-mana manusia menggigil. Kamu tahu siapa wanita yang kamu hina semalam di hadapan seluruh lembaga pengarah ini? Dia bertanya. Suaranya rendah, terkawal, tetapi membawa getaran yang bukan kelemahan, tetapi kemarahan yang terkumpul. Dato' Razali membuka mulutnya, menutupnya, membukanya semula. Dia adalah pekerja sementara dari bahagian Arkib. Tan Sri Faizal melepaskan ketawa pahit. Itu bukan ketawa lucu. Itu jenis ketawa yang keluar apabila kesakitan terlalu tidak masuk akal, sehingga badan tidak tahu bagaimana untuk bertindak balas dengan cara lain. Pekerja sementara. Dia mengulangi, menggelengkan kepalanya. Encik Hakim, kamu juga fikir begitu?
Encik Hakim tidak menjawab, hanya memandang meja. Tan Sri Faizal membongkok ke hadapan, meletakkan sikunya di meja dan memandang terus ke Dato' Razali. Kalau begitu, biar saya ceritakan satu kisah, dan saya cadangkan kamu beri perhatian sepenuhnya, kerana apabila saya selesai, kamu akan faham bahawa kamu telah melakukan kesilapan terbesar dalam hidup kamu. Bilik itu senyap sepenuhnya. Di luar, kaki tangan yang lalu lalang di koridor memperlahankan langkah mereka berhampiran pintu, cuba menangkap sesuatu. Cik Natasha sedang duduk di mejanya, tetapi dengan mata tertumpu ke arah bilik lembaga pengarah, menunggu sebarang isyarat. Tan Sri Faizal menarik nafas dalam-dalam dan mula. Beberapa tahun yang lalu saya hampir kehilangan segala-galanya. Amanah Dinamik Berhad menghadapi proses undang-undang terbesar dalam sejarahnya. Sekumpulan pelabur antarabangsa menuduh kami melakukan penipuan dalam kontrak ekspor. Itu adalah tuduhan palsu yang direka oleh pesaing yang ingin menyingkirkan kami dari pasaran, tetapi bukti yang mereka kumpul begitu canggih, sehingga tiada firma guaman di negara ini yang bersedia untuk mempertahankan kami. Tiada. Semua orang fikir itu adalah kes yang sia-sia. Dato' Razali mengerutkan keningnya. Dia pernah mendengar samar-samar tentang proses itu apabila dia mengambil alih jawatan presiden, tetapi butirannya tidak pernah dikongsi dengannya. Ia adalah bab yang Tan Sri Faizal simpan rahsia. Saya mencari nama-nama terbesar dalam undang-undang korporat di Malaysia. Tan Sri Faizal menyambung, saya menawarkan wang yang banyak, tiada siapa yang mahu. Sehingga seorang rakan sekerja memperkenalkan saya kepada seorang peguam wanita. Katanya dia baru, tetapi dia mempunyai pemikiran undang-undang yang berbeza dari apa yang pernah dilihatnya, bahwa dia melihat perkara dalam kontrak yang tiada siapa lagi melihatnya, bahwa dia membongkar hujah seperti orang yang membongkar bom, wayar demi wayar, tanpa tergesa-gesa, tanpa kesilapan. Tan Sri Faizal berhenti seketika, memandang Siti Mariam. Matanya berkilau, namanya Siti Mariam binti Abdullah. Kesan ayat itu menimpa Dato' Razali seperti ombak. Dia memandang Siti Mariam, wanita yang sama yang dia suruh balik ke tempatnya dan menyusun fail, dan buat pertama kali benar-benar melihatnya. Bukan pekerja sementara, bukan gadis yang dia fikir tidak faham apa-apa, tetapi seorang individu dengan kisah yang dia tidak pernah peduli untuk bertanya. Dia menerima kes itu apabila tiada siapa lagi menerima. Tan Sri Faizal menyambung. Bekerja selama berbulan-bulan tanpa henti, malam-malam di pejabat, hujung minggu penuh menyelami beribu-ribu halaman dokumen. Dia menemui ketidakselarasan yang tidak disedari oleh puluhan peguam. Dia membongkar setiap tuduhan, satu persatu, dengan ketepatan yang membuat para hakim terpegun. Encik Hakim mengangkat matanya, menelan ludah. Sebagai seorang peguam, dia memahami dimensi apa yang Tan Sri Faizal gambarkan. Membongkar kes penipuan antarabangsa bukanlah tugas untuk mana-mana profesional. Ia adalah kerja untuk seseorang yang luar biasa. Dia bukan sahaja memenangi kes itu, Tan Sri Faizal berkata. Suaranya menjadi lebih berat. Dia membuktikan bahawa tuduhan itu direka. Para pelabur disabitkan kesalahan, syarikat diselamatkan. Segala-galanya yang ada di sini, bangunan ini, tingkat-tingkat ini, kerusi-kerusi, di mana kamu duduk, wujud kerana seorang wanita mempunyai keberanian untuk mengambil kes yang ditolak oleh semua orang. Dato' Razali menelan ludah. Penghawa dingin berdengung di siling, tetapi dia berpeluh. Selepas proses itu, saya menawarkannya perkongsian dalam syarikat, jawatan pengarah undang-undang, perkongsian keuntungan, segala-galanya yang dia layak. Kamu tahu apa yang dia beritahu saya? Tiada siapa yang menjawab. Dia berkata, Tan Sri Faizal, saya tidak melakukan ini untuk wang. Saya melakukannya kerana ia adalah perkara yang betul. Dan dia menolak. Kembali ke kerjayanya, terus berguam, menjaga kehidupannya. Dan saya berjanji kepada diri saya sendiri, bahawa jika suatu hari dia memerlukan apa-apa, saya akan berada di sana. Apa-apa sahaja. Tan Sri Faizal berhenti lama. Apabila dia bercakap semula, suaranya telah berubah. Ia lebih dalam, lebih berat, seolah-olah setiap perkataan mempunyai kos. Tetapi saya gagal. Pengakuan itu jatuh ke atas bilik seperti hujan batu. Beberapa waktu kemudian saya menerima panggilan. Ia dari sebuah hospital. Mereka memberitahu saya bahawa Siti Mariam dimasukkan ke hospital. Keletihan melampau, tekanan yang teruk, kemerosotan fizikal. Kamu tahu mengapa? Dia memandang Dato' Razali seolah-olah jawapannya adalah salahnya. Bukan, tetapi berat pandangan itu membuatnya kelihatan begitu. Kerana selepas proses kami, kemasyhurannya meningkat. Dia menjadi rujukan dan ini mengganggu ramai orang. Orang berkuasa, orang yang tidak menerima bahawa seorang wanita yang cemerlang,
yang berasal dari keluarga sederhana yang belajar di sekolah kebangsaan boleh mengalahkan firma-firma terbaik di negara ini. Siti Maryam menundukkan matanya buat kali pertama sejak memasuki bilik itu. Makcik Aminah berkata bahawa ada luka yang tidak berdarah di luar, tetapi tidak pernah berhenti sakit di dalam. Ini adalah salah satu daripadanya. Mereka mula menyabotaj kerjayanya, Tan Sri Faizal menyambung. Dan kini, ada kemarahan yang terpendam dalam suaranya, yang membuat Cik Marina pun melangkah ke belakang. Proses etika yang direka-reka, aduan palsu di majelis peguam, pelanggan yang menerima panggilan telepon tanpa nama yang mengatakan jangan mengupahnya, kontrak yang hilang secara misteri, saksi yang mengubah keterangan semalaman. Dan tiada siapa yang melakukan apa-apa. Encik Hakim bertanya. Suaranya keluar hampir tanpa disedari. Tiada siapa? Tan Sri Faizal menjawab. Kerana siapa yang di belakangnya adalah orang yang mempunyai wang dan pengaruh yang cukup untuk membeli kesunyian. Dan yang lebih teruk, apa yang saya tidak akan pernah maafkan adalah bahawa saya tahu segala-galanya terlalu lewat. Apabila saya tahu dia sudah kehilangan lesen guamannya, dia sudah kehilangan pelanggan, dia sudah kehilangan pendapatan. Kesunyian di bilik itu adalah jenis kesunyian yang menyakitkan, yang menyesakkan dada, yang membuat seseorang menelan ludah tanpa sebab. Dan berhenti di situ. Tan Sri Faizal berkata, dan kini suaranya serak buat kali pertama. Dia berhenti, menarik nafas, cuba meneruskan. Suaminya, Encik Azlan, seorang pensyarah universiti, seorang lelaki yang baik, seorang lelaki yang sopan. Apabila kerjaya Siti Maryam runtuh, dia mengambil alih segalanya sendiri. Bekerja pada waktu pagi, mengajar pada waktu malam, melakukan kerja sambilan pada hujung minggu, menyara keluarga sementara Siti Maryam cuba membina semula kehidupannya, tetapi badannya tidak tahan. Siti Maryam menutup matanya. Setitik air mata mengalir di wajahnya, senyap sendiri, seolah-olah badan tidak dapat menahan lagi. Encik Azlan jatuh sakit, Tan Sri Faizal menyambung. Jantung, bertahun-tahun beban berlebihan, tekanan, memikul beban yang bukan miliknya sahaja. Apabila mereka mengetahui, sudah terlambat. Dia pergi dalam beberapa minggu, meninggalkan Siti Maryam dengan Adam yang masih kecil, tanpa pendapatan, tanpa kerjaya, tanpa apa-apa selain ibunya dan maruah. Datuk Razali merasakan sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak dirasainya. Tekanan di dada yang begitu kuat sehingga dia perlu meletakkan tangannya di meja. Ia bukan salahnya secara langsung. Dia tidak melakukan apa-apa daripada semua itu. Tetapi apabila dia memandang Siti Maryam, wanita yang dia panggil pelatih berglori, wanita yang dia suruh balik ke tempatnya, dia menyadari bahawa dia telah melakukan sesuatu yang mungkin lebih teruk. Dia telah mengulangi kitaran itu. Dia telah menjadi seorang lagi dalam barisan panjang orang yang memandang Siti Maryam binti Abdullah dan memutuskan bahawa dia tidak bernilai apa-apa. Apabila saya akhirnya menemuinya, Tan Sri Faizal berkata, dia bekerja sebagai pekerja sementara di syarikat saya sendiri, menyusun fail seorang lelaki yang tidak akan menjadi apa-apa tanpanya. Ayat itu tergantung di udara seperti hukuman. Saya tidak tahu, Datuk Razali bergumam. Bagaimana saya boleh tahu? Kamu tidak mungkin tahu kisahnya. Tan Sri Faizal menjawab dan buat pertama kali memandang Datuk Razali dengan sesuatu selain kemarahan. Ada kekecewaan. Kekecewaan seorang bapa yang mendapati anaknya melakukan sesuatu yang tidak dapat dimaafkan. Tetapi kamu boleh melayannya dengan hormat. Kamu boleh mendengar apabila dia cuba bercakap. Kamu boleh mempunyai kerendahan hati yang paling kecil untuk mempertimbangkan bahawa seseorang, sesiapa sahaja, tanpa mengira jawatan. Mungkin betul, tetapi kamu tidak melakukan semua itu. Kamu memilih untuk menghina. Kamu memilih untuk ketawa. Kamu memilih untuk memusnahkan maruah seseorang di hadapan 7 orang untuk merasa besar. Datuk Razali tidak dapat memandang Tan Sri Faizal. Tidak dapat memandang Siti Maryam. Dia memandang tangannya sendiri yang terletak di meja dan ia kelihatan seperti milik orang asing. Dan kamu tahu apa yang paling menyakitkan saya? Tan Sri Faizal menyambung. Adalah dia berada di sana untuk membantu. Dia melihat kesilapan dalam kontrak. Kesilapan yang boleh menyebabkan syarikat kerugian Rm80 juta riga. Dan bukannya berdiam diri, seperti yang akan dilakukan oleh sesiapa sahaja yang waras selepas dilayan seperti sampah. Dia masuk ke bilik itu dan cuba menyelamatkan syarikat. Syarikat yang sama yang tidak memberinya alasan untuk setia. Encik Hakim menjatuhkan penanya, bukan kerana terkejut, tetapi kerana malu, kerana dia tahu kesilapan dalam kontrak itu adalah kesilapannya. Dan jika Siti Maryam tidak bercakap, Amanah Dinamik Berhad akan menandatangani dokumen yang akan memusnahkannya.
Siti Maryam, Tan Sri Faizal berpaling kepadanya. Suaranya kini lembut, seperti bercakap dengan seseorang yang membawa parut yang tidak kelihatan. Saya pernah gagal dengan kamu sekali. Saya tidak akan gagal lagi. Beritahu saya apa yang kamu mahu saya lakukan. Siti Maryam menyeka wajahnya dengan belakang tangan, menarik nafas dalam-dalam, memandang Tan Sri Faizal dengan ketegasan yang sama yang dia ada di bilik mesyuarat apabila semua orang mentertawakannya. Saya tidak datang ke sini untuk membalas dendam, Tan Sri Faizal. Saya tidak datang ke sini untuk memusnahkan sesiapa. Saya datang ke sini karena saya perlu menyara anak saya dan menjaga ibu saya. Saya menerima pekerjaan yang ada. Saya melakukan kerja yang diberikan kepada saya. Dan apabila saya melihat kesilapan itu, saya melakukan apa yang disuruh oleh hati nurani saya. Dan apa yang kamu perlukan sekarang. Siti Maryam memandang Dato' Razali. Bukan dengan kebencian, bukan dengan kemarahan. Dengan sesuatu yang Dato' Razali tidak akan pernah lupakan. Dengan kasihan. Saya perlu perkara yang betul berlaku atas sebab yang betul, katanya. Bukan kerana Tan Sri mengenali saya, bukan kerana Tan Sri rasa bersalah, tetapi kerana ia adalah adil. Tan Sri Faizal mengangguk perlahan. Dan apa yang adil, pada pendapat kamu, bahwa kontrak itu diperbetulkan sebelum sebarang penandatanganan, bahwa kesilapan itu diiktiraf, dan bahwa di syarikat ini, mulai hari ini, tiada sesiapa pun akan dilayan seperti saya dilayan semalam. Tidak kira jawatan, tidak kira kontrak, tidak kira siapa yang ada di bilik itu. Bilik itu senyap selama hampir setengah menit. Tiada siapa yang berani memecah beratnya saat itu. Kemudian, Tan Sri Faizal bin Abdullah melakukan sesuatu yang tiada siapa di syarikat itu pernah lihat. Dia berdiri, memandang Dato' Razali dan Encik Hakim dan berkata, "Kamu berdua baru sahaja mendengar wanita yang menyelamatkan syarikat ini 2 kali dan sebagai balasan, sekali dia kehilangan segala-galanya, dan sekali lagi dia dihina. Jika mana-mana di antara kamu mempunyai sedikit pun marwah, kamu akan memastikan apa yang dia minta berlaku, bukan untuk saya, bukan untuknya, tetapi kerana itulah yang paling minima yang manusia perlu lakukan antara satu sama lain." Dato' Razali membuka mulut untuk bercakap, tetapi Tan Sri Faizal mengangkat tangannya. "Saya belum selesai, Encik Hakim. Kontrak itu akan kembali untuk semakan lengkap. Saya mahu audit setiap klausa, dan saya mahu Siti Maryam mengetuai semakan ini." "Siti Maryam?" Encik Hakim bertanya tanpa menyembunyikan rasa terkejutnya. "Ada masalah?" Encik Hakim menundukkan kepala. "Tiada, Tan Sri." Dato' Razali, Tan Sri Faizal berpaling kepadanya. "Kamu dan saya akan ada perbualan berasingan, panjang. Tetapi sebelum itu, kamu ada sesuatu untuk dikatakan kepada Siti Maryam." Dato' Razali memandang Siti Maryam, cuba bercakap. Suaranya tersekat. "Cuba lagi." Kata-kata itu keluar kecil, pecah, tidak dikenali datang dari seorang lelaki yang selalu bercakap terlalu lantang. "Siti Maryam, saya minta maaf." 3 perkataan, hanya 3, tetapi membawa beban yang dia tidak pernah rasakan sebelum ini. Beban mengetahui bahwa kesilapan terbesar dalam hidupnya bukan hampir menandatangani kontrak yang salah, tetapi memandang seseorang dan memutuskan tanpa mengetahui apa-apa bahwa orang itu tidak bernilai. Siti Maryam mengangguk, tidak tersenyum, tidak berkata tidak mengapa, kerana ia tidak baik-baik saja, tetapi dia merasakannya, dan itu cukup buat masa ini. Tan Sri Faizal mengiringi Siti Maryam ke pintu. Sebelum membuka, dia memegang lengan Siti Maryam dengan lembut dan berbisik, cukup rendah, sehingga hanya dia yang mendengar. "Encik Azlan akan bangga dengan kamu, sangat bangga." Siti Maryam merasakan tanah hilang di bawah kakinya seketika, mengetap bibirnya, menahan emosi dengan segala yang dia ada, dan menjawab dengan suara yang tersekat. "Saya tahu, kerana dia saya masih berdiri." Dan dia keluar ke koridor. Cik Natasha sedang menunggunya. Tidak bertanya apa-apa, hanya berjalan di sisinya dalam diam, seperti mengatakan, "Saya ada di sini," tanpa perlu membuka mulut. Tetapi sementara Siti Maryam berjalan kembali ke mejanya, dengan dadanya masih sesak dan matanya masih berair, dia tidak tahu bahwa perbualan antara Tan Sri Faizal dan Dato' Razali baru sahaja bermula, bahwa di bilik lembaga pengarah itu, pintu tertutup, kebenaran yang lebih berat akan terungkap. Kebenaran yang menghubungkan kesilapan dalam kontrak kumpulan Jaya Abadi dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bukan kemalangan, bukan kecuaian, dan bukan kebetulan. Seseorang di dalam syarikat itu telah meletakkan kesilapan itu di sana dengan sengaja. Dan apabila Siti Maryam mengetahui siapa, segala yang dia percayai tentang tempat itu dan tentang orang tertentu akan runtuh sepenuhnya.
Siti Mariam mula menyemak semula kontrak petang itu juga. Tan Sri Faisal menyuruh menyediakan sebuah bilik eksklusif untuknya, dengan akses kepada semua dokumen rundingan dengan kumpulan jaya abadi. Segala-galanya dari email pertama yang ditukar sehingga versi akhir yang hampir ditandatangani oleh Dato' Razali. Meja itu penuh dengan kertas, timbunan yang disusun mengikut tarikh, mengikut subjek, mengikut pengirim. Siti Mariam bekerja dalam diam, dengan tumpuan yang mengubah dunia di sekelilingnya menjadi bunyi bising yang jauh. Dia membaca setiap baris seperti orang yang menyahkod, membandingkan versi, menyilang tarikh, menandakan bahagian dengan nota-nota kecil di tepi. Cik Natasha muncul lewat petang dengan 2 cawan kopi, meletakkan satu di meja dan berdiri di pintu menunggu. "Boleh masuk," Siti Mariam berkata tanpa mengangkat matanya. "Saya pikir mungkin kamu perlukan teman atau kafein, kedua-duanya, sebenarnya." Cik Natasha duduk di kerusi di sebelah dan memerhatikan Siti Mariam bekerja. Ada sesuatu yang menghipnotis dalam caranya mengendalikan dokumen, dengan hormat, hampir dengan kekaguman, seolah-olah setiap helaian kertas mengandungi kebenaran tersembunyi, menunggu untuk ditemui. "Boleh saya tanya satu soalan?" Cik Natasha berkata selepas beberapa menit. "Boleh. Apabila kamu menerima pekerjaan sementara ini, kamu tahu ia adalah syarikat Tan Sri Faisal?" Siti Mariam akhirnya mengangkat matanya, memandang Cik Natasha dengan ekspresi yang bercampur keletihan dan kejujuran. "Tahu, tetapi saya tidak datang karena dia. Agensi pekerjaan sementara menawarkan saya jawatan itu. Saya perlukan sebarang pekerjaan. Apabila saya melihat nama syarikat itu, saya terfikir untuk menolak. Tetapi, kemudian saya memandang Adam tidur di sofa ibu saya dan faham bahwa Marwah tidak membayar bil elektrik." Cik Natasha merasakan hatinya sesak. Ia adalah jenis ayat yang tidak memerlukan drama untuk menyakitkan. Menyakitkan, kerana ia nyata. "Dan Tan Sri Faisal? Dia tidak tahu kamu ada di sini?" "Tidak. Saya terputus hubungan dengannya apabila semuanya runtuh. Saya tukar nombor, tukar kawasan, menjauhkan diri dari semua orang. Saya tidak mahu sesiapa melihat saya begini, terutama dia." "Mengapa?" "Kerana dia mengenali saya ketika saya masih seseorang, dan saya tidak akan tahan belas kasihan daripada orang yang mengingati siapa saya dahulu." Cik Natasha berdiam diri. Tiada jawaban untuk itu. Tiada kata-kata penghiburan yang dapat mencapai kedalaman kesakitan itu. Jadi dia melakukan satu-satunya perkara yang dia boleh. Dia kekal di situ, tanpa cuba membetulkan apa yang bukan tanggung jawabnya untuk membetulkan. Siti Mariam kembali kepada dokumen, membalik halaman, kemudian satu lagi, tiba-tiba berhenti. Matanya mengecil, dia kembali 2 halaman, membaca semula, mengambil dokumen lain dari timbunan di sebelah, membukanya di tengah, membandingkan satu bahagian dengan yang lain, dan kemudian wajahnya berubah. "Natasha," katanya. Suaranya menurun menjadi hampir berbisik. "Lihat ini." Cik Natasha mendekat. Siti Mariam meletakkan 2 dokumen bersebelahan di meja. Yang pertama adalah draft kontrak bertarikh beberapa minggu sebelum versi akhir. Yang kedua adalah versi yang Dato' Razali hampir tanda tangani. Di sini Siti Mariam menunjuk ke klausa 14.3 dalam draft. Penalti itu betul. Tanggung jawab adalah kumpulan jaya abadi, tepat seperti yang sepatutnya. Dan di sini, dia menggerakkan jarinya ke versi akhir. Klausa itu diterbalikkan. Tanggung jawab beralih kepada amanah dinamik berhad. "Itu kita sudah tahu," Cik Natasha berkata. Tidak memahami kemana Siti Mariam mahu pergi. "Ya, tetapi lihat tarikh pengubah suaian." Cik Natasha melihat. Draft yang betul mempunyai satu tarikh. Versi akhir dengan kesilapan mempunyai tarikh lain beberapa hari kemudian. Setakat itu tiada apa-apa yang luar biasa. Kontrak melalui beberapa semakan. Sekarang lihat siapa yang melakukan perubahan. Setiap versi kontrak mempunyai kod penjejakan dalaman di bahagian bawah, yang mengenal pasti komputer mana yang menghasilkan versi itu. Siti Mariam menunjuk ke kod dalam versi akhir. "Kod ini bukan dari Jabatan Undang-Undang," Siti Mariam berkata. "Saya bandingkan dengan kod-kod dokumen lain yang keluar dari Jabatan Encik Hakim. Semua bermula dengan undang dan nombor. Yang ini bermula dengan KWA. KWA, Cik Natasha mengulangi dan warna hilang dari wajahnya. Itu adalah kod Jabatan Kewangan. Tepat sekali. Kedua-dua mereka saling memandang. Beratnya penemuan itu memenuhi bilik seperti asap. Seseorang dari Jabatan Kewangan mengubah klausa penalti kontrak itu. Siti Mariam berkata setiap perkataan diukur.
Seseorang membuka dokumen itu, menukar tanggung jawab denda dari kumpulan Jaya Abadi kepada amanah dinamik Berhad dan menyimpan sebagai versi akhir. Jabatan undang-undang menerima versi yang sudah diubah suai dan meluluskan tanpa menyadari perbezaan itu. Tetapi ini bermakna. Ini bermakna ia bukan kesilapan, Natasha, ia adalah sengaja. Seseorang di dalam syarikat ini mahu Dato' Razali menandatangani kontrak yang akan memusnahkan amanah dinamik Berhad. Cik Natasha berdiri dari kerusi seolah-olah tempat duduk itu terbakar. Dia berjalan ke tingkap, kembali, berjalan lagi. Mindaya bekerja pada kelajuan maksimum. Jabatan kewangan adalah di bawah Encik Kamal, katanya. Encik Kamal? Siti Mariam tidak menjawab, hanya memandangnya dengan pandangan yang mengatakan segalanya tanpa berkata apa-apa. Tetapi mengapa Encik Kamal akan melakukan ini? Dia bekerja di sini bertahun-tahun, dia pengarah, dia mendapat gaji lumayan. Mengapa dia akan memusnahkan syarikatnya sendiri? Itu soalan yang betul, Siti Mariam berkata. Dan saya rasa jawabannya ada di sini. Dia menarik dokumen lain dari timbunan. Ia adalah pertukaran email yang dicetak antara Jabatan Keuangan dan sebuah syarikat bernama Perdana Venture Capital. Email yang kelihatan rutin tentang pelaburan dan unjuran pasaran. Tetapi dalam salah satu email, hampir tersembunyi di tengah-tengah rangkaian mesej yang panjang, ada satu perenggan yang membuat Cik Natasha berhenti bernafas. Perenggan itu menyebut, dalam bentuk yang dikodkan, tetapi dapat difahami oleh orang yang tahu membaca, satu bonus yang besar yang akan dibayar kepada seorang pekerja dalaman jika penstrukturan semula aset amanah dinamik Berhad dipercepatkan melalui kontrak. Penstrukturan semula aset dipercepatkan melalui kontrak. Cik Natasha mengulangi perlahan. Mereka bercakap tentang kebangkrapan yang disengajakan. Mereka membayar seseorang di dalam sini untuk memusnahkan syarikat. Dan jika amanah dinamik Berhad muflis karena kontrak yang salah ditandatangani, Siti Mariam menyambung. Seseorang dari luar boleh membeli aset pada harga sebahagian kecil daripada nilai sebenar. Perdana Venture Capital. Perdana Venture Capital. Cik Natasha bersandar di dinding dan memegang tangannya ke kepala. Siti Mariam, ini adalah penipuan korporat. Ini adalah cash police. Saya tahu, kita perlu beritahu Tan Sri Faizal sekarang. Tidak, Siti Mariam berkata. Dan ketegasan dalam suaranya membuat Cik Natasha membeku di tempatnya. Belum lagi. Jika kita beritahu sekarang, Encik Kamal akan tahu bahwa kita sedang menyiasat. Dia akan memusnahkan bukti. Dia akan menghubungi siapa yang di belakang Perdana Venture Capital. Dan kita akan kehilangan peluang untuk membuktikan segalanya. Jadi, apa yang kita lakukan? Kita perlukan lebih banyak. Saya perlu mengakses sejarah, email lengkap Jabatan Keuangan. Dan saya perlu melihat rekod akses pelayan. Siapa yang membuka kontrak dari komputer mana? Pada waktu apa? Saya boleh dapatkan itu, Cik Natasha berkata, tanpa ragu-ragu. Jabatan Pematuhan mempunyai akses kepada sistem log. Saya boleh menarik rekod tanpa sesiapa pun tahu. Siti Mariam memandangnya. Natasha, jika sesiapa mengetahui apa yang kita lakukan, kamu boleh kehilangan pekerjaan kamu. Ia boleh menjadi lebih teruk daripada itu. Cik Natasha membalas pandangan tanpa berkedip. Semalam saya duduk di bilik mesyuarat itu dan melihat kamu dihina. Saya tidak membuka mulut, saya tidak melakukan apa-apa. Saya diam seperti semua orang. Dan kamu tahu apa yang saya rasakan apabila saya pulang ke rumah. Jijik dengan diri sendiri. Jadi, jika sekarang saya mempunyai peluang untuk melakukan perkara yang betul, saya akan melakukannya, walau apapun kosnya. Siti Mariam merasakan kehangatan di dadanya yang sudah lama tidak dirasainya. Perasaan tidak keseorangan, mempunyai seseorang di sisi, bukan kerana kewajiban atau kepentingan, tetapi kerana pilihan, kerana perwatakan. Terima kasih, itu sahaja yang dia katakan. Tetapi berat perkataan itu membawa bertahun-tahun kesunyian. Kedua-dua mereka bekerja bersama hingga lewat malam. Cik Natasha membawa rekod akses pelayan. Siti Mariam menyilangkan setiap maklumat dengan dokumen yang dia ada. Sedikit demi sedikit, jalinan itu terungkap dan ia lebih besar daripada yang dijangka oleh mana-mana daripada mereka. Komputer yang mengubah kontrak itu sememangnya milik Jabatan Encik Kamal. Tetapi rekod menunjukkan bahawa perubahan itu dibuat di luar waktu pejabat pada hari Encik Kamal sedang dalam perjalanan mewakili syarikat dalam satu persidangan. Seseorang menggunakan kelayakan aksesnya, atau dia meminjam kata laluannya kepada seseorang, Cik Natasha berkata, atau seseorang mencuri, atau dia melakukannya dari jauh, Siti Mariam menambah. Berada dalam perjalanan tidak bermakna dia tidak boleh mengakses sistem dari tempat lain. Betul. Tetapi lihat ini.
Cik Natasha menunjuk ke skrin. IP akses bukan dari hotel tempat dia menginap. Ia adalah IP yang berbeza dari bandar lain. Siti Mariam mencatat alamat IP dan melakukan carian cepat. Hasilnya membuat dia berundur di kerusi. IP ini didaftarkan di bawah nama Perdana Venture Capital. Kesunyian yang menyelubungi bilik itu adalah jenis kesunyian yang mendahului ribut, berat, syarat, tidak dapat dielakkan. Seseorang dari Perdana Venture Capital mengakses sistem amanah dinamik Berhad menggunakan kelayakan Encik Kamal. Siti Mariam berkata, melafazkan setiap perkataan seperti orang yang menyusun hukuman akhir, mengubah kontrak dari dalam, dan membiarkan Encik Hakim meluluskan bom tanpa mengetahui ia wujud. Ini adalah pengintipan korporat. Cik Natasha berkata, suaranya menggigil buat kali pertama. Ia lebih daripada itu. Ia adalah rancangan yang terkoordinasi untuk memusnahkan syarikat dan membeli sisa-sisa. Siti Mariam berdiri, berjalan ke tingkap. Bandar itu bersinar di bawah seperti permaidani lampu, tidak peduli dengan apa yang berlaku di bangunan itu. Dia teringat Adam, yang pada waktu ini mungkin sudah tidur memeluk buku bulan Mustari. Teringat Makcik Aminah, yang mungkin sedang menunggu di dapur, bimbang. Teringat Encik Azlan, yang tidak lagi di sana, untuk memegang tangannya apabila dunia terlalu berat. Siti Mariam, Cik Natasha, berkata perlahan. Apa yang kita lakukan sekarang? Siti Mariam berpaling. Di matanya, Cik Natasha melihat sesuatu yang menakutkannya, dan pada masa yang sama, memenuhi dirinya dengan keberanian yang dia tidak tahu dia ada. Ketekunan murni, mutlak, tidak tergoyahkan. Sekarang kita akan mengetahui siapa yang di belakang Perdana Venture Capital. Kerana nama itu hanyalah satu fasad. Seseorang yang sebenar sedang menggerakkan kepingan ini. Seseorang yang mengenali amanah dinamik Berhad dari dalam. Seseorang yang tahu di mana hendak menyerang dengan tepat. Kamu fikir ia mungkin seseorang dari sini? Seseorang yang kita kenal? Siti Mariam tidak menjawab serta-merta. Dia memandang dokumen-dokumen yang berselerak di meja, ke skrin komputer yang menyala, ke benang-benang longgar dari plot yang ditenun oleh seseorang dengan sabar dan kejahatan. Saya rasa, katanya akhirnya, bahwa apabila kita mengetahui siapa yang di belakang semua ini, tiada siapa di syarikat ini akan dapat memandang satu sama lain dengan cara yang sama. Cik Natasha menelan ludah. Dan saya rasa Siti Mariam menyambung, mengambil bagnya dan berjalan ke pintu, bahwa Tan Sri Faizal perlu tahu segalanya esok, sebelum siapa yang di belakangnya mengetahui bahwa kita sudah tahu. Dia keluar dari pintu dan berjalan di koridor yang kosong. Bangunan itu hampir sepi pada waktu itu. Langkahnya bergema dalam kesunyian seperti kiraan detik. Dan sementara dia menunggu lift, telepon bimbitnya bergetar di dalam poket. Satu message dari nombor yang tidak dikenali. 5 perkataan yang membuat darahnya sejuk. Berhenti mencampuri urusan yang bukan milikmu. Siti Mariam memandang koridor kosong di belakangnya, memandang kamera di siling, memandang pintu bilik, di mana dia dan Cik Natasha telah bekerja semalaman. Seseorang tahu, seseorang sedang memerhati, dan seseorang itu bukan di luar syarikat, dia di dalam. Siti Mariam tidak tidur. Dia duduk di katil dengan telepon bimbit di tangannya, membaca semula mesej itu sehingga 5 perkataan itu kehilangan bentuknya dan menjadi hanya tompok cahaya di skrin. Berhenti mencampuri urusan yang bukan milikmu, dia terfikir untuk menunjukkan kepada Makcik Aminah, tetapi tidak jadi. Ibunya sudah terlalu banyak kebimbangan. Dia terfikir untuk menghubungi Cik Natasha, tetapi sudah lewat malam. Jadi dia melakukan apa yang selalu dilakukannya apabila ketakutan melanda. Dia pergi ke bilik anaknya. Adam tidur mengiring, dengan mulutnya ternganga sedikit dan buku bulan Mustari tergelincir dari bantal. Siti Mariam membetulkan buku itu, menarik selimut hingga ke bahunya, dan berdiri di situ dalam gelap, mendengar pernafasannya, seperti orang yang mendengar satu-satunya lagu yang penting. Saya tidak akan berhenti, dia berbisik. Lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Adam. Saya tidak berhenti apabila lesen saya ditarik balik. Saya tidak berhenti apabila saya kehilangan segala-galanya. Saya tidak akan berhenti sekarang kerana satu message, dan dia tidak berhenti. Keesokan paginya, Siti Mariam tiba di syarikat sebelum semua orang. Dia mempunyai lingkaran hitam di bawah mata, tetapi dia juga mempunyai sesuatu dalam pandangannya yang Cik Natasha segera kenali apabila dia muncul beberapa menit kemudian dengan 2 cawan kopi di tangan. Sesuatu telah berlaku? Cik Natasha berkata, itu bukan soalan. Siti Mariam menunjukkan mesej itu. Cik Natasha membaca semula dan rahangnya mengunci. Bila kamu terima ini, semalam malam, apabila saya keluar dari sini, seseorang tahu kita bekerja lewat malam. Seseorang melihat kita masuk ke bilik itu, atau memantau akses ke pelayan.
Itulah yang saya fikirkan dan oleh itu kita perlu bercakap dengan Tan Sri Faizal sekarang. Sebelum siapa yang menghantar mesej ini mempunyai masa untuk memadamkan jejak. Mereka menemui Tan Sri Faizal di bilik lembaga pengarah seorang diri dengan kopi yang mungkin sudah lama sejuk. Nampaknya dia juga tidak tidur. Apabila dia melihat Siti Mariam dan Cik Natasha masuk bersama dengan ekspresi serius, dia meluruskan badannya di kerusi dan berkata, "Cakap." Siti Mariam meletakkan semuanya di meja, dokumen dengan kod KWA, email dari Perdana Venture Capital, record akses pelayan, IP yang dikesan, dan akhirnya telepon bimbit dengan mesej tanpa nama itu. Dia membentangkan setiap bukti dengan ketepatan bedah siasat yang sama seperti dia telah membongkar proses undang-undang bertahun-tahun yang lalu. Cik Natasha melengkapkan dengan data teknikal pematuhan apabila perlu. Tan Sri Faizal mendengar semuanya tanpa menyampuk, tetapi sesiapa yang memandang tangannya akan melihat bahwa jari-jarinya putih kerana terlalu kuat menggenggam tepi meja. Apabila Siti Mariam selesai, kesunyian berlangsung hampir seminit penuh. Kemudian Tan Sri Faizal berkata, satu ayat dengan suara yang begitu rendah, sehingga kedua-dua mereka perlu membongkok untuk mendengar. "Panggil Encik Kamal ke sini." Cik Natasha keluar dan kembali dengan Encik Kamal dalam masa kurang dari 5 minit. Dia masuk ke bilik dengan postur yakin seperti biasa, sut kemas, senyuman sinis, langkah lebar. Tetapi apabila dia melihat dokumen-dokumen berselerak di meja dan wajah Tan Sri Faizal bin Abdullah, senyumannya hilang. "Tan Sri Faizal, selamat pagi. Saya dipanggil untuk..." "Duduk, Encik Kamal." Arahan itu begitu tegas sehingga Encik Kamal akur sebelum selesai berfikir. Dia duduk di kerusi yang ditunjukkan oleh Tan Sri Faizal, kerusi yang menghadap meja, seperti seorang defendan di hadapan hakim. "Kamu kenal sebuah syarikat bernama Perdana Venture Capital?" Tan Sri Faizal bertanya. Reaksi Encik Kamal hampir tidak dapat dikesan. Hampir pergerakan mikro di mata, kontraksi di sudut mulut, jari-jari tangan kanan yang menguncup selama setengah saat sebelum kembali normal. Tetapi Siti Mariam melihatnya. Dia telah bertahun-tahun membaca orang di mahkamah. Dia tahu bagaimana mengenal pasti pembohongan sebelum ia diucapkan. Perdana Venture Capital, Encik Kamal mengulangi berpura-pura berfikir. "Saya rasa pernah dengar nama itu. Sebuah syarikat pelaburan, bukan? Kami menerima banyak hubungan dari berpuluh-puluh syarikat seperti itu setiap bulan. Kalau begitu, kamu tidak akan kisah untuk menjelaskan mengapa IP syarikat itu digunakan untuk mengakses sistem amanah dinamik berhad dengan kelayakan kamu dan mengubah kontrak kumpulan Jaya Abadi." Wajah Encik Kamal hilang semua warna, seolah-olah seseorang telah menarik tirai dan mendedahkan segala yang dia cuba sembunyikan. Ini pasti kesilapan sistem. "Kata laluan saya mungkin telah, Encik Kamal." Tan Sri Faizal menyampuk. "Saya akan beri kamu satu peluang sahaja, kerana saya sudah mengenali kamu sekian lama. Kamu masuk ke syarikat ini ketika kamu seorang pelatih. Saya melihat kamu membesar, saya menaikkan pangkat kamu, saya mempercayakan seluruh jabatan kewangan kepada kamu. Jadi, saya akan bertanya kepada kamu sekali, dan saya perlu kamu memberitahu saya kebenaran." Bilik itu begitu senyap sehingga dapat mendengar jam di dinding, mengira setiap saat, "Kamu terlibat dalam pengubahan kontrak itu?" Encik Kamal membuka mulut, menutupnya, memandang dokumen-dokumen di meja, memandang Siti Mariam, yang mengekalkan wajah neutral, memandang Cik Natasha, yang tidak mengalihkan pandangan, dan, akhirnya, memandang Tan Sri Faizal, lelaki yang telah menjadi seperti bapa kepadanya sepanjang kerjayanya. Dan kemudian Encik Kamal mula runtuh. Ia tidak dramatik, ia tidak memalukan, ia senyap. Bahunya jatuh dahulu, kemudian dagunya, kemudian tangannya, yang terlepas dari meja dan tergantung di sisi badannya, seolah-olah wayar yang menahannya telah dipotong. "Mereka mencari saya berbulan-bulan yang lalu," katanya. Suaranya tidak dikenali. "Mereka mengatakan mereka berminat untuk melabur dalam syarikat. Mereka menjadwalkan mesyuarat di luar sini, sentiasa di tempat yang bijaksana. Pada mulanya ia kelihatan sah. Dan kemudian?" Tan Sri Faizal bertanya. "Kemudian mereka mula bertanya soalan tentang struktur keuangan syarikat, tentang kontrak-kontrak besar, tentang kelemahan. Saya fikir ia pelik, tetapi mereka menawarkan wang, banyak wang. Mereka mengatakan bahwa jika saya membantu mempercepatkan penstrukturan semula, saya akan menerima cukup untuk tidak perlu bekerja lagi. Dan kamu menerima?" Tan Sri Faizal berkata. "Itu bukan soalan. Saya menerima." Encik Kamal berbisik, dan pengakuan itu keluar, seolah-olah sesuatu telah ditarik keluar dari dalam dirinya.
Mereka menghantar saya program untuk dipasang di komputer saya. Ia memberikan akses jauh. Saya tidak perlu mengubah apa-apa secara pribadi. Mereka masuk ke sistem menggunakan kelayakan saya dan membuat perubahan. Jadi kamu tidak mengubah kontrak secara langsung, Cik Natasha berkata. Tidak, tetapi saya tahu mereka akan mengubahnya. Saya tahu apa yang akan mereka lakukan, dan saya tidak menghalangnya. Tan Sri Faisal bersandar di kerusinya, menutup matanya seketika. Apabila dia membukanya, ada sesuatu di dalamnya yang Siti Mariam kenali, karena dia pernah melihatnya di cermin berkali-kali, kesakitan dikhianati oleh seseorang yang dipercayai. Siapa yang di belakang Perdana Venture Capital? Encik Kamal, saya mau satu nama. Encik Kamal teragak-agak. Seluruh badannya melawan jawaban itu, seolah-olah mengatakan, masih ada masa untuk berundur, untuk mereka-reka pembohongan, untuk menyelamatkan sesuatu. Tetapi kemudian dia memandang Tan Sri Faisal dan melihat di mata lelaki yang dia kagumi bertahun-tahun satu kekecewaan yang begitu mendalam sehingga menyakitkan hanya untuk menyaksikannya. Dato Iskandar, katanya. Nama sebenar di belakang Perdana Venture Capital adalah Dato Iskandar bin Idris. Tan Sri Faisal tidak bergerak, tetapi Siti Mariam melihatnya. Melihat tangannya mencengkam lengan kerusi dengan begitu kuat sehingga uratnya timbul. Dato Iskandar. Tan Sri Faisal mengulangi seolah-olah nama itu berasa seperti racun, bekas rakan kongsi saya. Cik Natasha memandang dari seorang ke seorang, coba mengikuti. Bekas rakan kongsi? Tan Sri Faisal berdiri dan berjalan ke tingkap. Dia berdiri membelakangi selama beberapa saat, memandang bandar di bawah. Apabila dia berpaling, dia kelihatan telah menua dalam beberapa menit itu. Dato Iskandar adalah rakan kongsi saya di awal segalanya. Kami mengasaskan syarikat bersama. Bertahun-tahun yang lalu, saya mendapati dia menggelapkan wang ke akaun pribadi. Apabila saya bersemuka, dia menafikan segalanya. Apabila saya menunjukkan bukti, dia mengancam untuk memusnahkan syarikat jika saya memecatnya. Jadi saya memecatnya juga. Saya membeli bahagiannya, menamatkan perkongsian, dan fikir saya tidak akan mendengar nama itu lagi. Tetapi dia kembali. Siti Mariam berkata, dia kembali dan nampaknya dia tidak datang untuk berunding, dia datang untuk memusnahkan. Kesunyian yang menyusul mempunyai berat, mempunyai bentuk, ia adalah jenis kesunyian yang mengubah suhu bilik. Tan Sri Faisal berpaling kepada Encik Kamal. Berapa banyak yang mereka bayar kamu? Encik Kamal menundukkan matanya. Belum dibayar. Mereka berjanji bahwa pembayaran akan datang selepas kontrak ditandatangani dan syarikat mula merosot. Jadi kamu akan memusnahkan syarikat yang membesarkan kamu atas janji wang dari seorang lelaki yang sudah merompak dari syarikat yang sama ini? Encik Kamal tidak menjawab. Tiada jawaban yang sesuai di situ. Dan message itu? Siti Mariam bertanya sambil menunjukkan telepon bimbitnya. Message yang saya terima semalam malam itu, adakah kamu? Encik Kamal memandang telepon bimbit. Rasa malu di wajahnya begitu jelas sehingga kelihatan seperti luka bakar. Mereka, Perdana Venture Capital, mereka memantau akses ke pelayan. Apabila mereka melihat seseorang menarik rekod di luar waktu pejabat, mereka menghubungi saya dengan terdesak, menyuruh saya menyelesaikan. Saya coba menakut-nakuti kamu supaya kamu berhenti menyiasat. Kamu coba menakut-nakuti saya? Siti Mariam mengulangi. Dan ada sesuatu dalam suaranya yang membuat Encik Kamal mengangkat matanya. Ia bukan kemarahan. Ia adalah sesuatu yang lebih teruk. Ia adalah kesedihan orang yang telah dikhianati terlalu banyak kali untuk terkejut. Saya yang coba menyelamatkan syarikat ini, yang menemui apa yang kamu bantu sembunyikan, dan reaksi kamu adalah mengancam saya. Encik Kamal membuka mulut, tetapi tiada bunyi keluar. Air mata mengalir di wajahnya tanpa dia coba menyembunyikannya. Itu bukan air mata kasihan diri, itu adalah malu. Malu yang tulen dan tidak dapat ditarik balik. Saya telah memusnahkan segalanya, katanya. Suaranya pecah. Saya tahu, saya telah memusnahkan segalanya. Tan Sri Faisal memandangnya seketika yang lama, kemudian memandang Siti Mariam, kemudian Cik Natasha, dan kemudian berkata dengan autoriti senyap orang yang telah membina dan membina semula empayar. Natasha, saya mau semua dokumentasi yang kamu kumpulkan digandakan dan disimpan di lokasi yang selamat di luar sistem syarikat. Tiada apa-apa digital, semuanya fisikal. Ya, Tan Sri. Siti Mariam, saya mahu kamu menyediakan laporan lengkap tentang penipuan itu. Setiap bukti, setiap kaitan, setiap butiran. Laporan ini akan pergi ke firma guaman luar kami dan kepada pihak berkuasa yang berkaitan. Anggap sudah selesai. Tan Sri Faisal berpaling kepada Encik Kamal buat kali terakhir. Pandangannya bukan kemarahan, ia adalah perkabungan.
Perkabungan orang yang kehilangan seseorang yang masih hidup. Saya mempercayai kamu, Encik Kamal. Saya melihat kamu membesar di sini. Apabila kamu berkahwin, saya menjadi pengapit. Apabila anak kamu lahir, saya menghantar bunga ke hospital. Saya melayan kamu seperti keluarga. Suara Tan Sri Faizal serak. Dia berhenti, menarik nafas, dan meneruskan. Dan kamu menjual segala yang kita bina, bukan kerana keperluan, bukan kerana putus asa, kerana ketamakan, dan itu saya tidak dapat memaafkan. Encik Kamal menutup wajahnya dengan tangannya. Bunyi yang keluar darinya bukan tangisan. Ia adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih visceral. Bunyi seseorang yang akhirnya melihat dimensi sebenar apa yang telah dilakukannya dan tahu bahawa tiada jalan kembali. Kamu akan bertanggung jawab secara sah atas apa yang kamu lakukan, Tan Sri Faizal berkata. Tetapi sebelum itu kamu akan menceritakan segala yang kamu tahu tentang Perdana Venture Capital, tentang Dato' Iskandar bin Idris, tentang setiap sen dan setiap perbualan. Dan kamu akan melakukannya sekarang. Encik Kamal mengangguk tanpa mengangkat tangannya dari wajahnya. Tan Sri Faizal berjalan ke pintu. Sebelum keluar, dia berhenti di sebelah Siti Mariam dan berkata, "Perlahan, sekali lagi kamu menyelamatkan syarikat ini. Dan sekali lagi orang yang sepatutnya melindunginya adalah orang yang cuba memusnahkannya." Siti Mariam memandangnya. "Saya tidak melakukannya kerana rasa syukur, Tan Sri Faizal, dan bukan kerana dendam. Saya melakukannya kerana tiada siapa yang sepatutnya kehilangan apa yang mereka bina kerana ketidakjujuran orang lain. Saya tahu bagaimana rasanya. Saya pernah mengalaminya." Tan Sri Faizal memegang bahunya dengan tangan yang menggigil. "Saya tahu kamu mengalaminya, dan itulah sebabnya kamu adalah orang yang paling kuat yang pernah saya kenali." Dia keluar dari pintu dan hilang di koridor. Siti Mariam berdiri kaku, merasakan beratnya kata-kata itu. Cik Natasha mendekat. "Siti Mariam, kamu baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja." "Bohong." Siti Mariam melepaskan senyuman letih, senyuman sebenar yang pertama dalam masa yang lama. "Ia bohong, tetapi saya akan baik-baik saja. Saya sentiasa baik-baik saja." Cik Natasha meletakkan tangannya di bahunya. "Kamu tidak keseorangan dalam hal ini lagi. Kamu tahu itu, bukan?" Siti Mariam tidak menjawab dengan kata-kata, hanya meletakkan tangannya di atas tangan Cik Natasha dan menekan. Dan gerak isyarat senyap itu lebih bermakna daripada sebarang ucapan. Petang itu, sementara Siti Mariam menyediakan laporan, Puan Salina muncul di pintu bilik. Pengarah operasi, orang yang sama yang menutup mulutnya untuk menyembunyikan ketawa pada hari pertama, mempunyai ekspresi yang Siti Mariam tidak pernah lihat padanya. "Boleh saya masuk?" "Boleh." Puan Salina duduk perlahan, berdiam diri selama hampir setengah menit sebelum dapat bercakap. "Saya ketawa pada hari itu di bilik mesyuarat. Saya tidak berkata apa-apa apabila Dato' Razali menghina kamu. Saya diam seperti semua orang, dan sejak itu saya tidak dapat tidur lena." Siti Mariam berhenti menulis dan memandangnya. "Saya datang untuk meminta maaf." Puan Salina menyambung, suaranya rapuh. "Bukan kerana Tan Sri Faizal menyuruh, bukan kerana sekarang saya tahu siapa kamu, tetapi kerana saya sepatutnya melakukan perkara yang betul pada waktu itu. Dan saya tidak melakukannya. Dan itu membuat saya malu setiap hari." Siti Mariam memerhatikannya seketika. Dia melihat di mata Puan Salina sesuatu yang dia kenali, kesakitan menanggung penyesalan yang tidak dapat ditampung. "Terima kasih kerana datang ke sini," Siti Mariam berkata. Ia memerlukan keberanian untuk meminta maaf. Lebih keberanian daripada berdiam diri. Puan Salina mengangguk, matanya berair dan keluar, tanpa berkata apa-apa lagi. Tidak perlu. Malam itu, apabila Siti Mariam pulang ke rumah, Adam menyambutnya dengan sebuah lukisan. Ia adalah sebuah roket dengan 2 tingkap bulat. Di tingkap pertama, seorang patung kayu dengan sebuah buku. Di tingkap kedua, seorang patung kayu kecil dengan rambut panjang dan hati yang besar di dada. "Ini saya dan ini ibu, Mak. Kita akan pergi ke Mushtari bersama-sama." Siti Mariam mengambil lukisan itu, memegangnya rapat ke dada dan merasakan air mata mengalir tanpa diundang. Bukan kesedihan, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar. Menyadari bahawa segala yang dia hadapi, setiap penghinaan, setiap pintu tertutup, setiap malam tanpa tidur, mempunyai tujuan. Dan tujuan itu ada di hadapannya, dengan senyuman yang hilang 1 gigi dan pensel warna di tangan. "Kita akan pergi, sayang," katanya, mencium dahinya. "Kita akan pergi ke mana sahaja kamu mahu." Makcik Aminah memerhati dari pintu dapur dalam diam. Tangannya bersatu di hadapan badannya, matanya berkilauan. Tidak berkata apa-apa, tidak perlu. Kebanggaan seorang ibu tidak memerlukan kata-kata.
Ia hanya wujud dan memenuhi segalanya. Tetapi sementara Siti Maryam menidurkan Adam dan menyimpan lukisan roket itu bersama dokumen-dokumen di dalam laci, di dalam kotak yang sama di mana terdapat diploma, sijil dan surat-surat dari kehidupan yang dia sangka telah hilang selama-lamanya, dia tidak tahu bahawa keesokan harinya akan membawa pusingan terakhir dan terbesar daripada semua, kerana Dato' Iskandar bin Idris tidak akan menerima kekalahan dalam diam. Dan rancangan yang dia persiapkan terhadap syarikat itu adalah terhadapnya. Serangan Dato' Iskandar bin Idris datang pada keesokan paginya dan datang melalui pintu utama. Siti Maryam baru sahaja tiba di syarikat apabila Cik Marina Karim memintasnya di koridor dengan wajah yang cemas. "Siti Maryam, Tan Sri Faizal, perlukan kamu di bilik lembaga pengarah. Sekarang, ada seorang peguam di sana mewakili seorang bernama Dato' Iskandar bin Idris. Dia membawa saman mahkamah terhadap kamu." Perut Siti Maryam sejuk, tetapi kakinya tidak berhenti. Dia berjalan ke bilik lembaga pengarah dan menemui Tan Sri Faizal berdiri dengan tangan bersilang, memandang seorang lelaki bersut gelap duduk di seberang meja. Di sebelah Tan Sri Faizal adalah Encik Hakim dan Encik Kumar, kedua-duanya dengan ekspresi tegang. Peguam itu memperkenalkan dirinya sebagai Encik Denilson Faria, wakil undang-undang Dato' Iskandar bin Idris, dan saman yang dibawanya menuduh Siti Maryam binti Abdullah menceroboh sistem korporat, mencuri data sulit dan mengintip perniagaan. Pelanggan saya mempunyai bukti bahawa Cik Maryam mengakses dokumen sulit tanpa kebenaran, memanipulasi rekod dalaman, dan mencipta bukti untuk menjebak pihak ketiga yang tidak bersalah. Encik Denilson berkata dengan suara terlatih yang seolah-olah telah dihafal di dalam kereta. Bilik itu senyap. Encik Kumar memandang Siti Maryam seolah-olah menunggu tanah terbuka. Encik Hakim mengetap rahangnya begitu kuat sehingga urat timbul di pelipisnya. Siti Maryam melihat saman itu, membaca setiap baris, setiap tuduhan, dan apabila selesai melakukan sesuatu yang tidak dijangka oleh sesiapa, tersenyum. "Encik boleh beritahu pelanggan kamu," katanya. Memandang mata Encik Denilson dengan ketenangan yang mengelirukan, bahawa dia cuba memadamkan kebakaran dengan petrol. "Cik mengancam pelanggan saya tidak mengancam. Saya memberitahu, setiap dokumen yang saya akses telah diizinkan secara rasmi oleh pengasas dan pemilik syarikat ini yang berada di bilik ini. Setiap rekod yang saya analisis diperoleh melalui Jabatan Pematuhan mengikut protokol dalaman dan bukti yang pelanggan kamu panggil direka-reka telah disahkan oleh pengakuan lisan Encik Kamal. Direkodkan dan disaksikan." Encik Denilson mengerdipkan matanya. Keyakinannya retak seperti ais nipis. Selain itu, Siti Maryam meneruskan kini berdiri. "Saya tidak memanipulasi apa-apa. IP yang menghubungkan pelanggan kamu dengan pengubahan kontrak itu dapat dikesan. Email antara Perdana Venture Capital dan Jabatan Kewangan adalah tulen dan program akses jauh yang dipasang di komputer Encik Kamal sudah berada dalam simpanan forensik digital." Siti Maryam membuka fail yang dibawanya, laporan lengkap yang dia sediakan malam sebelumnya, dan meletakkannya di hadapan Encik Denilson. Ini segala-galanya disusun, didokumenkan dan sedia untuk dibentangkan kepada pihak berkuasa. "Jika pelanggan kamu mahu membawa ini ke mahkamah, saya merayu agar dia melakukannya, kerana saya pernah memenangi kes yang lebih besar daripada ini, dan kali ini saya tidak keseorangan." Tan Sri Faizal melangkah ke hadapan. "Encik Faria, beritahu Dato' Iskandar bahawa dia mempunyai peluang untuk menghilang secara senyap. Dia memilih untuk kembali. Sekarang dia akan menghadapi akibatnya. Kamu boleh beredar." Encik Denilson Faria mengumpul kertas-kertasnya dengan tangan yang jelas menggigil, berdiri tanpa berkata apa-apa, dan keluar dari pintu. Tiada siapa yang mengiringinya, tiada siapa yang perlu. Apabila pintu ditutup, Encik Kumar, orang yang sama yang berdiam diri sepanjang penghinaan pada hari pertama, berpaling kepada Siti Maryam dan berkata dengan suara yang tersekat, "Saya sepatutnya mengatakan ini lebih awal, tetapi saya tidak mempunyai keberanian. Jadi saya akan mengatakannya sekarang. Terima kasih kerana melakukan apa yang tiada seorang pun daripada kami lakukan." Siti Maryam mengangguk dan menerima. Beberapa hari kemudian pihak berkuasa menerima laporan lengkap. Siasatan terhadap Dato' Iskandar bin Idris dan Perdana Venture Capital dibuka secara rasmi. Encik Kamal bekerjasama sepenuhnya, menyerahkan perbualan, kenalan, dan setiap butiran skim itu. Keadilan berjalan seperti biasa. Kontrak dengan kumpulan Jaya Abadi disemak semula sepenuhnya di bawah pengawasan Siti Maryam. Setiap klausa ditulis semula, setiap risiko dihapuskan, setiap baris dilindungi,
Apabila Datuk Razali bin Mansor akhirnya menandatangani versi yang betul dalam majlis yang sederhana di bilik lembaga pengarah, dia membuat isyarat yang mengejutkan semua orang. Sebelum meletakkan penanya di atas kertas, dia memandang Siti Mariam yang duduk di sudut bilik dan berkata, "Kontrak ini wujud kerana kamu. Syarikat ini masih wujud kerana kamu. Saya masih mempunyai peluang untuk menjadi orang yang lebih baik kerana kamu." Itu bukan ucapan, bukan persembahan. Itu adalah kebenaran telanjang seorang lelaki yang melihat ke dalam dirinya dan tidak menyukai apa yang ditemuinya, tetapi memutuskan untuk berubah. Siti Mariam hanya mengangguk, dan itu sudah cukup. Beberapa luka tidak sembuh dengan kata-kata, ia sembuh dengan masa dan tindakan. Beberapa minggu kemudian, Tan Sri Faizal bin Abdullah memanggil Siti Mariam untuk mesyuarat pribadi. Hanya mereka berdua. "Saya ada satu cadangan," katanya, menolak sebuah dokumen ke arahnya di atas meja. Siti Mariam membaca. Ia adalah cadangan untuk dikembalikan ke bidang guaman. Tan Sri Faizal telah mengupah, dengan sumbernya sendiri, salah satu firma guaman terbesar di negara ini, untuk menyemak semula proses yang melucutkan lesennya. Mereka menemui penyelewengan yang sangat serius dalam setiap aduan yang telah dibuat terhadapnya. Setiap tuduhan telah direka-reka, setiap keterangan dibeli. Firma itu telah memfailkan permohonan untuk pembatalan dengan Majlis Peguam. Apabila ini diluluskan, Tan Sri Faizal berkata, dan ia akan diluluskan kerana kebenaran tidak mempunyai tarikh luput. "Saya mahu kamu mengambil alih jawatan pengarah Undang-Undang Amanah Dinamik Berhad. Bukan sebagai bantuan, bukan sebagai tanda terima kasih, tetapi kerana tiada siapa yang lebih berkelayakan di negara ini." Siti Mariam memandang dokumen itu. Huruf-huruf kabur kerana matanya telah berair sebelum dia dapat menahannya. Bukan kesedihan, tetapi sesuatu yang dia fikir, dia tidak akan pernah rasa lagi, keadilan. Perasaan yang jarang berlaku dan melimpah ruah, bahawa selepas bertahun-tahun dalam kegelapan, seseorang akhirnya menyalakan cahaya. "Dan Encik Hakim?" dia bertanya. Encik Hakim meminta untuk dipindahkan ke cawangan. Katanya dia memerlukan masa untuk memikirkan semula jenis profesional yang dia ingin jadi. "Saya menghormati keputusannya." Siti Mariam mengangguk. "Saya terima, Tan Sri Faizal. Tetapi dengan satu syarat." "Apa?" "Bahawa syarikat ini mencipta program pendengaran dalaman yang kekal. Satu saluran di mana-mana pekerja, sementara, pelatih, sesiapa sahaja, boleh melaporkan masalah tanpa takut akan pembalasan. Kerana apa yang berlaku kepada saya tidak boleh berlaku kepada sesiapa lagi, tidak akan lagi." Tan Sri Faizal tersenyum. Senyuman letih orang yang telah melihat yang terburuk dalam sifat manusia, tetapi masih percaya pada yang terbaik. Anggap sudah selesai. "Dan saya mahu Cik Natasha Ventura menyelaras program ini." Malam itu, Siti Mariam pulang ke rumah dan menemui Mak Cik Aminah dan Adam di dapur. Ibunya sedang menyediakan kuih jagung. Baunya memenuhi seluruh pangsamuri dan mengubah ruang kecil itu menjadi tempat yang paling selesa di dunia. Adam sedang duduk di meja melukis satu lagi roket, kali ini dengan 3 tingkap. "Ibu, lihat. Saya letak nenek dalam roket juga. Sekarang kita akan pergi ke Mushtari bertiga." Siti Mariam duduk di sebelahnya dan memandang lukisan itu. 3 patung kayu, 3 hati, 1 roket menunjuk ke bintang-bintang. "Mak," Siti Mariam berkata, memandang Mak Cik Aminah. "Saya menerima cadangan hari ini untuk kembali berguam, untuk mengambil jawatan pengarah." Mak Cik Aminah menjatuhkan senduk kayunya, duduk di kerusi, dan tidak berkata apa-apa selama beberapa saat. Kemudian air mata mengalir senyap, berat, penuh dengan bertahun-tahun perjuangan. Malam-malam berjaga berdoa di dapur, tangan yang memegang anaknya setiap kali dunia cuba menjatuhkannya. "Saya tahu," Mak Cik Aminah berbisik. "Sejak hari kamu dilahirkan, saya tahu tiada siapa yang akan dapat menahan kamu di bumi." Siti Mariam memeluk ibunya. Adam, tanpa memahami sepenuhnya apa yang berlaku, tetapi merasakan ia adalah sesuatu yang indah menyertai pelukan itu. Ketiga-tiga mereka kekal di situ, di dapur yang boleh muat seluruh bilik mesyuarat Datuk Razali bin Mansor, tetapi yang mempunyai sesuatu yang tidak dapat dibeli oleh mana-mana bilik di dunia. Kasih sayang yang sebenar, jenis yang tidak memerlukan kontrak. Kemudian apabila rumah senyap dan Adam sudah tidur dengan buku Mushtari di bantalnya, Siti Mariam membuka laci almari, mengambil kotak itu, membukanya, memandang diploma, sijil, surat-surat dan, buat pertama kali tidak merasakan kerinduan akan apa yang hilang. Dia merasakan bangga dengan siapa dia telah menjadi. Dia mengambil lukisan roket yang Adam telah buat dan meletakkannya di dalam kotak bersama segala-galanya.
masa lalu dan masa depan, bersebelahan. Dia menutup kotak itu, tetapi kali ini tidak menyimpannya di bahagian bawah laci. Dia meletakkannya di atas almari yang kelihatan, di mana dia boleh melihatnya setiap hari, karena kotak itu bukan lagi rahasia, ia adalah trofi. Beberapa waktu kemudian, pada suatu petang biasa, Cik Natasha menemui Siti Mariam di bilik barunya, bilik pengarah undang-undang dengan pemandangan bandar, dengan plak di pintu dengan nama penuhnya. Cik Natasha membawa secawan kopi di setiap tangan dan senyuman di wajahnya. "Kamu tahu apa yang saya kadang-kadang fikirkan?" Cik Natasha berkata sambil duduk di kerusi di hadapan meja. "Apa?" "Bahwa Dato' Razali menyuruh kamu menghubungi sesiapa sahaja yang kamu mahu, menyangka tiada siapa di pihak kamu dan kamu menghubungi, dan ada dan sentiasa ada." Siti Mariam tersenyum, senyuman orang yang telah menyeberangi seluruh padang pasir dan menemui air di seberang. "Kamu tahu apa yang ibu saya selalu beritahu saya, Natasha? Bahwa orang yang paling kuat di dunia bukanlah orang yang tidak pernah jatuh, tetapi orang yang bangkit semula begitu senyap, sehingga tiada siapa yang menyadari mereka pernah jatuh." Cik Natasha mengangkat kopinya. "Bersulanglah kalau begitu, kepada mereka yang bangkit dalam diam." Siti Mariam menyentuh cawannya dengan cawan Cik Natasha. "Kepada mereka yang bangkit dalam diam." Dan di luar tingkap, bandar itu meneruskan rentaknya tanpa peduli. Tetapi di dalam bangunan itu, keadaan tidak akan sama lagi. Kerana seorang wanita yang semua orang anggap tidak kelihatan membuktikan bahawa maruah tidak diukur dengan jawatan, keberanian tidak diukur dengan gaji dan nilai seseorang tidak akan pernah muat dalam kad pekerja. Dunia tidak tahu namanya, tetapi sepatutnya